UiTM. Patut lah macam tu. Who is Iman Ali? Yes. Okay, saya sebenarnya adalah binatang. Mak bapak kau tak ajar depan muka kau. Sebab aku kau sabar eh. Aku ni menghina orang India di Malaysia. Tu circle-circle kau semua memang semua buat konten. Kau macam Tak, dia tak buat konten. Dia orang pure bodoh. Siok lah kau tipu aku kan. Kalau dia tengok ini dia faham lah. Hari tu kalau aku tak kontrol memang berlaku pertumpahan darah dekat airport Kuching. Aku rasa kalau dia tengok ni kau memang sial lah. Aku nak cakap kau memang sial. Kau tahu mood aku tak betul lah itu. Sebaik kau tak kena pukul. Tak, ni betul ni cerita ni. Ni betul ni cerita. Tak. Betul. Kau tahu hari ni memang aku nak tumbuk muka kau. Sekarang ni kau tak puas hati apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cium tangan ibu. Jangan pernah sesekali lupa anda masih lagi bersama dengan saya, Iskandar Rahman, dalam Sembang Oh Yeah, my man. Yang mana saya boleh menjanjikan kepada anda semua, Sembang Oh Yeah adalah merupakan sebuah podcast yang paling gila, yang paling kelakar, yang paling entertaining dan paling luar biasa yang akan saya berikan kepada anda senantiasa. Nampak macam shot sendiri. Suka hati. Ini program saya. Baik, sebelum saya nak memulakan program ataupun podcast saya pada hari ini. Oh, penat siut. Penat panjang aku bercakap. Relax lah, jangan marah. Oh, lari projek aku kot. Maafkan saya. Baik. Untuk pengetahuan anda semua, sebelum kita mulakan kita punya segmen hari ini bersama dengan kita punya tetamu, jangan lupa untuk subscribe, untuk follow kita punya all media social punya platform, TikTok, IG, follow kita punya Spotify, dan yang paling penting subscribe. Sebab apa? In the end of our episode, korang yang berikan komen yang paling luar biasa akan memenangi hadiah wang ringgit daripada tim saya, tim Sembang Oh Yeah. Jadi sebelum saya on record kamera, sebelum saya record on kamera, saya dah jumpa saya punya guest kita pada hari ini yang saya rasa sangat-sangat rare, sangat unik dan sangat kelakar sebab this guy is a very famous dengan orang kata dia punya style yang sangat-sangat kelakar yang mana berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia untuk menerima dia. Untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan dan keceriaan dalam hati setiap sisi manusia. Tak lain tak bukan memperkenalkan kepada anda, mempersembahkan kepada anda, mempersilakan kepada anda Iman Ali. Yeah. Halo lah. Nampak dia macam tukar terus show dia bro. Man. Ya. Okay, selamat datang ke Sembang Oh Yeah. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami, bersama dengan tim saya dan saya. Okay Man, kita terus jump lah. Okay, boleh jump. Aku terus benda ni yang aku nak tanya kau. Tak duduk. Okay. Jump into the words. Jump into the words. Yes. Cameraman bergerak. Okay, say. Dia terkejut aku lupa. Okay, Man. Okay, off camera, man. Off camera. Di dalam kamera orang kenal kau ni sangat-sangat kelakar. Seorangnya. Aku boleh kategorikan kau sebagai seorang content creator. Okay. Siapa sebenarnya Iman Ali di luar kamera? Di luar kamera? Takkan kau tanya dia. Dia POV guy. Dia budak belakang kamera. Dia budak belakang kamera. Dia lain. Okay, first of all, sebenarnya aku macam thank you lah sebab invite datang dekat korang punya podcast kan. Kau terus top list kita yang memang kita nak ada kan. Kau memang kamera. Sila. So actually aku kalau nak masuk podcast ni, aku macam pilih ke podcast yang aku nak masuk. Okay. Tapi kau nak tahu tak kenapa aku pilih masa kau ajak tu aku masuk podcast kau? Kenapa? Okay. Aku ada satu kisah ni. Okay. Dia melibatkan perkataan oh yeah ni. Aku nak bagi tahu lah, aku ada pernah buat video. Okay. Kau kan ready. Buckle up. Cerita semakin interesting Dia ada satu time ni,
aku pergi ke satu negeri ni tau. Untuk buat Negeri ke negara? Negeri lah. Dalam Malaysia lah. Untuk buat satu review lah. And then pekerja dalam kedai tu aku jadikan sebagai watak dalam video aku. Okay. Dia punya dialog hanyalah Okay, dia perlu jawab itu je. Satu perkataan je dia perlu jawab. Okay. Dia mengambil masa 2 saat je. Macam, cuba kau cakap. So dalam 2 saat je tu lah. 2 saat lah. Dia mengambil masa 7 hari bekerja untuk bercakap benda tu je. Okay. So aku shoot lah. Scene yang ke-20. Scene yang ke-21. Tak ngam. Okay. Dia dia jadi dia sampai. Kau faham? Tak, dia lelaki perempuan? Dia lelaki. Dia macam mana aku nak cakap? Okay, dia simple je aku cakap dia. Bang, kau tolonglah cakap. Okay. Dia kata okay. Camera roll je kan? Kita cakap, awak kenal bos. Okay, scene dia macam ni lah. Scene dia macam ni. Aku beritahu. Scene dia, dia akan tanya aku macam, awak kenal bos dia So dia akan cakap, awak kenal bos itu je. Tapi aku pendek kan. Aku je cakap, awak cakap sebab dia tak boleh nak panjang-panjang. Okay. So aku bagi minit je. Kau bagi skrip yang tu je lah. And then dia cakap, banyak kali. Sampai aku rasa macam, babi kau gay. Kau gay kan? Asal kau macam tu tu? Ini bila ni? Bila? Lama? Ni dah lama dah. So, disebabkan perkataan situasi tu, aku macam, fuck, siot. So dia kena dia dalam cerita lah. Kenapa kau datang sini? So itulah cerita dia. Yang aku datang sini kenapa. Aku macam, shit ni baik ni kan. Ni aku ada pengalaman baik dengan perkataan walaupun dia sembang dia sembang Okay, yang tu kira kenapa? Okay, so terjawab. Kenapa? Sebab Iman Ali macam dia cakap tadi, kau memang memilih sikit lah nak podcast. Tak semua podcast kau pergi kan. Betul. So secara tak langsung kebetulan lah. Producer kebetulan kita punya nama, kita punya program sembang secara tak langsung ada jalan cerita. Kena lah. Tak boleh lah. Aku kalau ingat situasi tu, aku macam, aku ambil buang masa yang terlampau lama untuk benda tu. Berapa hari? 7 hari bekerja. 7 hari bekerja, maksud 7 hari tu shoot sebabkan dia punya masalah itu je. tu. Tu. Bang, kalau jumpa saya ajar. Kalau dia tengok video ni, dia akan tahu diri dia siapa. Itu kenalan kau ke bukan? Bukan. Itu dalam staff orang tu lah. Untuk waktu kau buat review lah. Aku buat review masa tu kat kedai dia. Okay. So berbalik kepada kita punya topik kita tadi kan, Iman kan. So macam tadi aku ada one of aku punya kawan punya staff kau kenal. Naura. Dia kata kan. So siapa Iman Ali sebenarnya sebelum menjadi seorang content creator yang aku rasa termasyur kan, sebab dah dekat 1 juta dah bro kan followers kat TikTok kan. So who is Iman Ali sebenar-benarnya? Who is Iman Ali? Yes. Okay, saya sebenarnya adalah binatang. Dia tanya saya mestilah manusia kan. Saya manusia biasa je. Cuma saya kalau dekat dalam konten, saya akan jadi diri saya sendiri. Betul. Kenapa? Dekat luar pun saya jadi diri saya sendiri. Saya tak suka fake lah. Saya tak suka jadi fake. Saya lebih prefer jadi diri sendiri. So kita lagi enjoy bila kita buat sesuatu tu, bila kita living life kita kan, kita lagi enjoy. Kita true lah, Betul. dengan diri sendiri. Kita nak tipu orang lain boleh, tapi jangan tipu diri sendiri. So memang kau yelah, maksudnya karakter kau yang dekat dalam video tu macam tu, kat luar pun memang macam tu lah. Kau nampak saya macam anjing dalam video, kat luar lagi saya anjing. Boleh jadi. Lagi anjing daripada anjing. Anjing kalau tengok anjing pun, woi, sifu. Okay, Man. So sebelum kau menjadi seorang content creator kan, sebelum kau buat satu keputusan untuk continue kau punya journey sebagai seorang influencer, sebagai seorang kita boleh panggil komedian dalam media sosial kan. So sebelum kau decide untuk buat this orang kata
apa kita panggil tu, membuat keputusan untuk menjadi seorang content creator ni, apa yang kau buat sebelum ni? Oh, dulu saya sebenarnya gigolo. Tapi boleh nampak kau flawless, babe. Jangan. Kau sama. Kau sama macam guest aku sebelum ni. Yeah. Dia cakap apa? I'm a pretty boy. Okay, continue man. Okay. Sebelum saya jadi content creator kan, saya sebenarnya banyak bekerja. Saya suka check experience. Okay, kalau kau nak tahu, saya pernah kerja korek longkang. Ini betul lah ni? Betul. Serius. Bukan main-mainan. Saya pernah kerja korek longkang, bersihkan longkang. Saya pernah kerja sapu jalan. Betul? Ini betul? Betul. Ni bukan kau main-main lah? Tak. Kejap. POV betul? Okay. Aku kena tanya cameraman kau. Kau tak percaya, dia tak percaya aku lah. Producer, apa ni? Aku takut nanti kau waktu kau cuci longkang ke, kau sampah-sampah, dia ada belakang. Itu maksudnya bukan, itu review. Itu review. Okay, continue. Saya pernah jadi orang Cina. Saya pernah jadi orang India. Maksudnya orang Cina, orang India? Maksudnya? POV? Tak. Maksud aku sebelum. Sebelum Okay. Dia duduk belakang kau. Okay. Sebelum dia duduk belakang aku, dia duduk depan aku. So, sebelum tu aku pernah buat macam-macam kerja lah. Aku pernah jadi wireman. Aku pernah kerja kontrak. Apa ni, susung batu, bancung simen. And pernah kerja welding. Oh, welding pun kau pernah? Aku pernah kerja welding. Aku boleh welding tau. Jangan main gila. Jangan main gila kau. Okay, lagi? Lepas tu, aku pernah buka shawarma. Aku berniaga shawarma dulu. So kau boleh buat shawarma? Aku boleh buat shawarma. Aku berniaga shawarma dulu. So ada macam-macam benda lah. And then aku ada kedai tinted and accessories. Ui, kau perniagaan kau sendiri? Perniagaan sendiri. Kau gila. Main gila. Kau tak strong dong. Sikit tak strong sekali. Lepas tu, tak strong sekali. Tak strong dong kau, Mat. Okay, lepas tu? Lepas tu, aku okay. Disebabkan aku banyak bekerja dengan orang. Lepas tu, dekat situ lah sebenarnya inspired aku. Dia macam triggered aku punya kepala otak. Walaupun dia slow lah. Tapi dia triggered. Supaya aku fikir macam, aku ada banyak experience tu. Aku pernah jumpa pengalaman. Aku pernah jumpa orang ni, aku pernah jumpa macam ni kan. And aku ada satu kelebihan yang aku boleh mimik orang. Kau boleh ajuk orang. Aku boleh ajuk orang. Dia sebenarnya perangai ni start daripada sekolah. Aku mengaku lah. Kau bully orang lah? Aku bully orang. Kau macam Kaha Kapla. Cikgu pun aku bully. Kau macam Kaha Kapla council lah? Tak ada. Cikgu pun kau bully lebih daripada Kaha. Tak ada lah. Sebab, tapi sebenarnya betul. Sebab, bukan aku lah. Bukan aku. Tapi, kelas aku lah. Kelas aku ni dia macam budak-budak nakal lah. Budak nakal. Dia bukan jahat, dia nakal. Dia nakal. Dia kelas pandai tapi nakal. Faham. So macam lari topik lah ni. Tak. Aku macam jawab. Tak, continue. Aku macam tak. Kau continue. Tak tahu ni macam kisah kau ni. Ni kisah kau ni. Oh, kisah kau. Kisah kau. Oh, sebelum tu dia macam dari kerja-kerja pergi sekolah lepas tu. Yelah, maksudnya kan aku tanya tadi siapa kau sebenarnya sebelum kau memulakan kehidupan kau sebagai seorang content creator. So kau cerita kau pernah bekerja. Habis tu kau ni seorang pembuli. Aku betul. So aku sebenarnya menyesal lah jadi seorang pembuli tu. Sebab aku pernah dibuli kat sebenarnya. So daripada skor rendah aku dibuli, skor menengah aku comeback. Aku jadi pembuli. Macam tu lah. Sebab aku nak rasa perasaan pembuli pula macam mana. Lepas tu selepas kau dah jadi pembuli, apa perasaan kau sekarang pula? Aku rasa menyesal lah. Masih menyesal lah. Aku rasa menyesal. So kepada orang-orang yang aku bully tu, aku dah pergi minta maaf pun. Sebab aku rasa macam sekejap je. So aku ada satu rasa bersalah dalam diri aku. Betul. Memang kena ada pun, memang kena wujud. So aku tak adalah bully yang macam bully heavy lah. Macam sekarang punya style. Macam sekarang punya style ni gila lah. Tak boleh. Dia macam bully je macam bahan. Bahan tu tak kira bully pun. Bahan tu dia kira. Tapi bahan aku sakit masalahnya. Bahan aku
aku sakit. Kau nak tanya dia. Kau tanya dia. Aku bahas macam mana. Ya, macam kau cakap tadi dia anjing kan. So sebelum tu masa kat hospital aku lahir tu, aku jadi sebagai baby lah. Okay, itu jauh sangat. Itu jauh sangat. Itu daripada zaman kerja dah pakai baby. Oh, dah jauh. Okay, habis. Stop. Full stop Okay, full stop. Tanya macam-macam. Alright. So, Man, tu aku tanya kau siapa kau sebenarnya. So, I mean like kau dah cerita kau adalah seorang, kau ada macam-macam kerja kau buat. What is, and then kau rasa kau boleh mengajuk orang, betul tak? So, what is your turning point dalam kehidupan yang kau rasa macam, bro, aku rasa aku nak buat content lah bro. Aku rasa sebab aku macam waktu zaman-zaman kita ada banyak fasa tau. Banyak fasa dalam media sosial. Kita ada fasa YouTube memang takkan mati lah kan. YouTube kan. So ada fasa Instagram, ada Vine. Tapi fasa-fasa tu correct me if I'm mistaken, maksudnya time tu kau punya fasa belum lagi. Fasa kau bermula di TikTok, betul? Betul. TikTok ni yang buat kau macam pum FYP, for your page dan sebagainya. Apa yang menyebabkan turning point untuk kau buat content dekat TikTok? Oh, apa yang buat aku nak buat content kat TikTok lah? Sebenarnya aku tak ada duit lah. Oh, okay. Sebab aku tak ada duit lah. Aku tak ada duit. Lepas tu aku macam tiba-tiba COVID tau. Sebab masa tu aku berniaga. Yang tu shawarma tentu. Shawarma. Okay. So aku start the business. Sambil-sambil kalau dah minum boleh. Kita di sponsor oleh Naif. Terbalikkan. Okay, continue. Bismillah. So kan COVID kan. So aku macam tak tahu nak buat apa. Sebenarnya aku suka buat video. Kita orang start daripada YouTube. Kita start daripada YouTube. And then masa COVID tu, kita orang punya cameraman accident. So kita orang buang dia lah. Lepas dia accident. Lepas accident kau kena buang terus? Kita orang buang dia. Macam kau dah accident, kau dah tak function dah. Kau dah tak bagi dia pampasan ke? Tak ada. Kau macam dah belah. Dah cari orang lain lah. Kita ambil dia lah. Ambil dia. Kau sebenarnya kita boleh buang tau. So dia tunggu kau accident je tau. Kita tunggu accident je tau. Okay. Apa yang menyebabkan turning point kau tiba-tiba kau rasa macam kau suka buat video, tapi yang kau nak buat video dekat TikTok ni yang bagi aku konsisten dan disiplin. Semua orang boleh buat video bro. Betul. Tapi bila kita nak nak untuk dapatkan job, untuk dapatkan engagement yang baik, benda tu perlukan konsistensi dan benda tu perlukan disiplin dan benda tu perlukan masa. So apa yang membuatkan turning point kau untuk ke arah tu direct? Okay, dia sebenarnya aku memang suka buat video. Tapi aku ada bapak yang garang tau. Aku ada bapak yang sangat garang. Dia sangat strict. Dia kalau cakap AA lah, dia cakap BB lah. So aku selalu buat video kan. And dia tak nampak hasil. So aku nak tak nak, aku nak tunjuk hasil kat dia. Macam aku buat something ni ada hasil. Bukan benda yang sia-sia. Faham. Aku tak pernah pun terfikir nak jadi content creator yang padu-padu macam Ryan Bakery, Khairul Aming kan. Masa tu dia orang tengah hot. Kalau macam niche kau macam Ryan Bakery ni style lah. Ryan Bakery, Lokman lah. Aku suka Lokman lah. Sebelum Ryan Bakery, Lokman yang start dulu. Lokman Podolski. Dia lama. Dia daripada zaman Vine. Macam dia bapak aku garang. So bila bapak aku garang ni, aku kena buat video yang hit lah. Baru nampak hasil. Faham tak? Sebab dia follow kita orang punya, macam dia selalu tanya, kau buat macam ni, kau dapat apa kan? Ada job ke? Ada ni ke? So kita orang cakap ada. Padahal tak ada pun. Asal kita orang, kau dengan siapa? Aku dengan Syakman. So Syakman tu adalah abang aku sebenarnya. Syakman abang ke adik? Syakman abang aku. Syakman. Dia panggil kau Syakman. Syakman abang kau. Syakman abang aku. Aku ingat mati-mati ingat dia adik kau. Dia abang kau. So combo adik-adik lah. Kita orang combo lah. So kita orang buat video. Buat saja sebenarnya. Mula start dia buat saja sebab suka. Sebab kita orang tak pernah macam nak jadi content creator ke, tak pernah. Sebab kita orang buat ni macam for fun. Betul. Kita orang nak bagi tahu dekat orang dekat luar sana yang lawak ni sebenarnya banyak benda boleh macam-macam cara kita boleh buat lawak. And dalam masa yang sama, kebetulan juga kita orang punya sekeliling, saya punya sekeliling kawan-kawan semua pelik-pelik. Semua shot lah. Semua shot. Semua kacik gila. Dia kacik lah. Dia ni macam tak tahu lah. Bukan macam wayar putus lah. Wayar macam tak kena kan. Putus lah. Bukan wayar putus, wayar salah sambung. Wayar salah sambung.
So circle-circle kau semua memang semua buat konten ke macam mana? Tak, dia tak buat konten. Dia orang pure bodoh. Tapi kawan-kawan kau tengok ni, kawan-kawan tengok ni. Dia orang pure serius. Saya tak tipu. Dia orang akan mengaku diri dia orang macam tu. Oh, dia pun rasa macam tu. Dia orang pun rasa. Okay. Dia orang pure macam kau ni tak ada kau tak boleh brain dia punya tahap. Dia punya stupidity dia. Memang kacip habis lah. Memang kacip lah. Terutama sekali my best friend. Nama dia Din. Din ni paling kacip lah. Din ni paling kacik. Saya kalau jumpa siapa-siapa pun, saya akan cerita pasal Din ni. Pasal kawan kau ni lah. Pasal kawan saya yang special ni. So, mula-mula kita orang buat video saja. Benda tu hit tau. Benda tu hit. Saya dapat satu job. Saya tak beritahu brand apa lah kan. Dia offer saya 3 video RM50. Okay. 3 video RM50. Saya ambil. Saya ambil job tu. Saya pernah buat video review 3 video RM50. Ni untuk mula-mula dulu Untuk mula-mula. Masa tu saya dah 3-4 tahun lepas. 3-4 tahun lepas. Saya masa tu baru 60k. Baru bermula lah. Baru bermula. And saya buat video review tu 3 video RM50. Semua view tu hit. 10 million, 5 million, RM50. So masa tu rasa happy lah. Kan? Sebab kita biasa susah kan. Biasa susah. So macam tiba-tiba dapat buat video. Kita macam happy tau walaupun dapat RM50. Tapi sebenarnya kita kena tipu. Kita dipergunakan sebab kita tak tahu. Kita tak ada knowledge pasal pasal rate, endorsement ni, nak buat review ni, ads ni semua kita tak ada. Betul. So daripada situ kita orang start belajar. And yang menjadi turning point yang utama adalah sebab masa tu COVID lah. 2021 lah. So masa tu COVID and saya memang dah tak ada duit lah. Dalam akaun saya memang dah tak ada duit. Lepas tu saya dah jadi macam, sebenarnya saya dah redha lah dengan hidup saya. Saya dah redha dah. Dah pasrah dah. Apa nak jadi lah. Aku buat video macam siut lah. Kena halau dari rumah, kena halau kan. Aku dah tak ada apa lah. Aku macam, I have nothing to lose lah. So macam, start buat video macam, buat je lah. Tengok video hit. Hit. And kita orang belajar daripada, banyak belajar daripada silap and daripada kawan-kawan lah. Bila start hit tu ada orang yang akan reach out macam content creator yang lain-lain kan. Betul. So tanya diorang, banyak tanya. So dekat situ lah kau belajar pasal rate sebenarnya. RM50 tu barai lah. Tapi sebab barai gila lah. Barai lah. View apa view? View million weh. 10 million. 10 million, 5, 8. Saya boleh tunjuk lah korang. Habis tu orang yang kau buat review tu dia cakap apa? Jackpot lah. Dia tak ada macam contact bro. Video kau hit lah bro. Jadi kita nak bagi lebih. Tak ada. Dia ambil 6 video. Dia ambil 6 video. Habis tu dia tak ada macam untuk bagi imbuhan ke, tak ada. Tak ada. Dia ambil 100 kira 6 video lah. Kan? 1 6 video. 6 video lah. RM100 dia bagi. Tapi view semua million-million, 2 million. Paling sikit 2 million. Dia punya brand, at least brand yang besar ke, biasa ke, macam mana? Dia brand yang saya dah tak buat dah. Brand yang tak buat lah? Brand yang saya dah tak buat dah. Dan saya tak nak buat lah. Sebab saya first kali, dia tak bagus untuk orang. Betul. And yang kedua, dia tipu saya lah. Saya rasa kena tipu lah. Weh, tu lah tu. Siok lah kau tipu aku kan. Kalau dia tengok ni, dia faham lah. Tak, just kita nak bagi tahu yang benda ni bro, apa yang Iman share ni sebenarnya kepada business owner kat luar sana yang ada brand. Bro, korang kena faham bro, bukan senang bro nak buat content bro. And then to hit million, to achieve FYP, to achieve a lot of things, bukan senang bro. So hargailah content creator, especially orang kita, orang Malaysia bro. Aku bagi apa value sampai tahap macam tu bro. Dia datang sembang macam ni, tak perlu post pun, kita bayar dia. Producer bayar. Thank you producer. Bagi RM50, astagfirullahaladzim. So nasihat saya kepada business owner yang ke depan, betul Aman? Betul. Jangan hargailah content creator. Sebab at least. Betul. Sebab macam saya punya jenis content, kan, saya panjang tau. Kita nak fikir idea, nak masukkan brand,
nak masukkan, bila kita buat content yang hard selling, Betul. yang explain benda tu, direct explain Tapi- benda tu, dia susah kita nak naikkan view engagement betul. tau. So dia perlukan kreativiti yang sangat tinggi, perlukan masa tau, masa, tenaga untuk kita plan, Betul. untuk nak shoot benda tu, kan? Nak masukkan points tu. So harap korang boleh appreciate lah mana content creator yang bagi effort tinggi ni. Appreciate lah bro kan. So Man, bila kau cakap pasal tu kan, so basically sebelum kau nak start shoot kan, kau sekarang ni kau selalu bersendirian ke ataupun kau dengan team? Dengan team lah. Kau dengan team lah. So kau dengan team kau ni siapa yang akan buat? Adakah korang susun skrip ke ataupun kau macam kau dapat satu job, job tu contohlah kita cakap job besar lah kan, untuk kau shoot dan sebagainya, kau buat content. So diorang memang letak KPI untuk kau at least hit million. So content tu semua kau yang buat sendiri ke ataupun kau ada team ke? Ada team lah, ada team. Kau dengan abang kau ke apa? Macam team kita orang ada 5 orang. Kau dengan abang kau satu team ke ataupun dua entiti yang berbeza? Okay, macam saya, macam aku ada aku punya account sendiri. Sharkman ada account dia sendiri. Okay. So bila kita orang kena buat video, so kita orang tak boleh buat video sekali. So kalau bila buat video sekali, dia dah kira jadi macam dua orang lah, dua content creator lah kan. So dia akan buat konten dia, aku akan buat konten aku lah. So tapi dua team berbeza lah. kecuali kalau ada campaign yang kena sekali. Faham. Dia dua entiti yang berbeza. Tapi kita bergerak sekali. Tapi kalau macam aku ada team lah. Kalau dapat job, team aku ada yang buat skrip, Cameraman, yang cameraman, yang editing. Editing bukan kau lah. editing aku. Editing kau. Okay. Lepas tu cameraman dia lah. Dia. Lepas tu yang buat skrip aku. Buat skrip kau. So yang buat Skrip kau, editing kau. Watak utama. watak utama aku. Kau. Director aku. Director kau. So producer aku juga. Producer aku kau juga kadang-kadang. So team kau ramai lah. Untuk yang pump duit aku juga kadang. Pump duit untuk video aku juga. Investor. 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 Oh, so team kau sebenarnya ramai lah. Ramai juga dalam 7-8 orang lah kalau nak kira. Dahsyat lah. Bayangkan buat konten je 7-8 orang. Itu pun kau tak hargai. Ya doh. Itu pun bagi RM50. Ibu Woi. So kebiasaannya kau memang akan pairing dengan kau punya ni atau kau pergi. So adakah untuk buat sebuah konten tu macam okay, so nak shoot, adakah macam itu aku ada interview satu guest lah, Akuan. Okay. Macam dia punya style jenis spontaneously. Dia punya style jenis bila dia nak buat konten, dia dapat untuk buat job dan sebagainya, dia akan terus direct pergi sana. Dia tengok kedai tu terus, dia tengok tempat tu ke apa dan sebagainya, dia terus buat. Dia tak ada susun, dia tak ada like macam aku nak buat jalan cerita apa jalan cerita aku nak buat. Macam kau macam mana? Adakah kau sama spontan juga ke ataupun kau dah fikir, kau dengan cameraman kau dah fikir dulu, okay kita nak buat macam ni, Kau macam mana? Dia kita orang sebelum pergi, kita orang dah siap fikir lah. Macam aku dah plan sampai sana. Dah sampai tempat kejadian, baru kita orang kira modify benda tu. Kira macam adjust lah, ikut situasi. Nak kena tambah sebab kita tak pergi sana lagi kan. So kita tak tahu situasi tempat tu macam mana. Dah sampai sana baru kita orang buat. Sebab tu kalau macam perlu jadi anjing lah. Kalau macam perlu jadi binatang-binatang yang tak sepatutnya, kena jadi lah kan. Betul lah. Kau. Tu jawapan tu untuk kau. Maksudnya kau modify direct dekat tempat tu lah. Modify direct kat tempat tu ikut diorang punya points lah. Selalunya kalau kau dapat job-job endorsement ni kan, diorang ada KPI untuk kau. Macam, wajib kalau buat ni kita bayar macam ni, kita perlukan 1 juta view. Wajib. Ada je. Tapi macam mana kau counter? Kalau macam tu kisah pula aku kan. Macam aku tak kisah pun. Suka hati aku lah video aku. Tak ada. Macam mana kau counter? Counter aku macam counter strike lah. Aku counter dia balik. Kau counter dia balik? Maksudnya kau guna B46 lah? B46 lah. Guna Maverick yang kali hijau tu kan? Yes. Tu kau snap atas bumbung lah? Aku macam tu lah. Tengok pada nasib lah. Kalau ada rezeki, dapat lah. Murah rezeki dia. Murah rezeki Selalu headshot ke body shot? Aku rasa dia body shot lah. Body shot lebih menarik lah. Body shot lebih menarik lah. Boleh 3-4 kali. So kalau kita berbalik kepada penceritaan kita tadi. Okay. Ini kalau orang tengok, dia murah apa ni? Ini kacip ni kan?
First time podcast ni Borak Kacik. Pergi mampus lah ni podcast kita. You know, Okay, so memang kau direct buat kat situ lah kebiasaannya. So macam mana kau bukan direct. So aku dah siap storyline. Aku dah ada tajuk, dah ada storyline, jalan cerita semua kan. Sampai sana aku akan ubah-ubah sikit mengikut keadaan. Contoh macam dalam otak kita situasi tu terang, sampai sana gelap. So tak boleh nak shoot dalam kedai, kena shoot kat luar. So dialog tu still akan ada, cuma kita modify je untuk masukkan points yang diorang nak dalam kedai. So untuk yang KPI tu semua, kita orang biasa buat video, kita orang akan tanya dia nak video macam mana. Kalau video tu hard selling, kita akan terus cakap yang video ni susah nak naik kalau kau buat hard selling. Tapi ada setengah-setengah company, big brands ni, dia orang tak kisah pasal view sebab dia orang ada boost, dia orang akan boost untuk jadikan ads. Faham. Benda-benda tu dia orang tak kisah. So aku suka yang macam tu sebab aku boleh buat suka hati aku. Aku suka boleh buat suka hati aku, ikut kreativiti aku sendiri. Sebenarnya mostly content creator kat luar sana, dia content creator tau. So bila content creator, dia suka buat video ikut kreativiti dia sendiri. So bila korang bagi terlalu banyak points untuk nak edit macam ni, nak macam tu kan, so dia akan mengganggu kreativiti video tu, flow video tu, macam mana vision yang content creator tu nak. So itu ada. Itu ada. So Man, macam mana macam sekarang ni kan, sekarang ni dekat TikTok ni nak dijadikan cerita content creator yang niche macam kau, yang seakan kau macam kau kan, kita cakap tumbuh macam cendawan lah bro. Betul lah ni, kau setuju kan? So sepanjang tempoh 3-4 tahun ni aku tengok memang tumbuh macam cendawan lah. And so macam mana kau Iman sebagai seorang content creator itself, macam mana kau make sure that diri kau ni masih kekal relevan, masih lagi mampu berdaya saing dengan baik dalam dunia content creator ni. So macam mana kau buat? So saya anggap benda ni semua adalah satu bisnes. So dalam Malaysia ni, orang bisnes yang berjaya adalah orang Cina. Orang Cina, betul tak? Orang Cina selalu ada bisnes yang berjaya. Business mindset lah. Business mindset. Yeah. So kita nak berjaya, kita kena ada mindset bisnes yang macam orang Cina. Orang Melayu pun ada yang berjaya-berjaya. Betul. Tapi dalam Malaysia ni, orang Cina lah yang kita biasa dengar pasal bisnes kan. Kau follow mindset diorang lah. Aku follow mindset diorang. Okay. Apa antara mindset diorang yang kau follow? Okay, contoh. Orang Cina berniaga kilang besi lah. Contoh kilang besi kan. Tiba-tiba sebelah dia buka satu lagi kilang besi. Kan? Adakah diorang bergaduh? Tak. Diorang tak bergaduh. Sebab diorang punya mindset macam, lu punya hal lah. Saya punya hal lah. Kau punya rezeki lah kan. Kau usaha, kau dapat lah. Betul. So macam tu. So macam orang kita kan, cuba kita berniaga pisang goreng. Sebelah pun pisang goreng. Kau tengok minggu depan kena santau tak? Kau tunggu. Betul. So bertombok kita ni. So macam mana bila kau tahu yang nama content creator ni banyak tumbuh macam cendawan kan. Macam mana pula kau ni punya effort untuk kekalkan relevan di dalam dunia content creator ni, supaya orang masih kenal kau dan kau punya idea kau tu tak lokek. Orang tak cakap benda yang sama je budak ni buat, benda yang sama je, tak serang dia. Macam mana kau boleh tukar benda-benda baru kan? Sebab kita akan lompat kepada apa benda yang kau pernah buat, Aceh lah itulah ini kan. So macam mana kau kekal relevan bro? So, apa yang bermain di fikiran kau? First kali aku tak pernah kisah pun pasal famous tak famous ni. Sebab itu bukan aku punya target utama aku. Target utama aku apa tadi? Duit. Nak puaskan hati bapak aku je. Kau lupa ni. Betul. Bapak aku dia suka tengok video yang berjaya lah. Dia sebenarnya walaupun dia garang, dia nak tengok aku berjaya. So benda tu adalah satu motivation untuk aku. Faham? Untuk aku menjayakan video tu. And then pasal yang nak stay relevant Nak stay relevant, memang sekarang ni banyak gila content creator yang niche macam kita orang, yang tiru kita orang, yang jadikan kita orang as reference lah. So benda tu tak jadi masalah pun sebenarnya. Kau nak buat kau punya hal lah. Masing-masing ada cara execution masing-masing. Betul. Ada creativity masing-masing. Kita tak boleh dengki dia macam kau tiru aku asal kau tiru aku. Lantak dia lah nak tiru kau kan. Betul. Maknanya kau
adalah Bro, kalau reference dia dia. kena bangga lah bro kan. Kau Dia kena tiru bangga kau, lah. bro, kan. Dia jadikan kau reference, kau kena bangga lah sebab kau the first pioneer yang buat benda tu dulu. Pioneer yang buat benda tu. So, aku tak pernah kisah pun pasal benda tu. Aku tak pernah anggap mana-mana content creator atau influencer sebagai aku punya Pesaing. musuh lah, pesaing lah. Tak pernah. Tapi sebab aku jenis yang aku tak suka stick dekat satu-satu benda je. Okay. Contoh macam aku pernah buat konten Ultraman. Pada orang-orang lama yang tengok video aku pernah pakai telur kat mata tu, telur kat jadi mata. Ultraman kan. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu aku pernah jadi Ultraman. Aku pernah jadi orang India street food. Betul. Aku pernah buat kedai Cina, kedai Aceh. Jadi orang Bangla. Apa lagi? Macam-macam lah. Ajuk-ajuk. Tapi sampai satu tahap, idea-idea yang kau dah pernah guna kan, macam mana kau akan kembangkan lagi idea-idea kau tu? Ke depan. Bila kita orang dah tak boleh jadi manusia, kita orang jadi binatang. Itu ada. Betul. Maksudnya kau akan buat apa sahaja to make sure that kau akan achieve apa yang kau nak ke depan. Yes. Itu yang Dia penting. kita jangan limitkan otak kita. Betul. Kita kena always tu lah. Tapi kau kan macam kau cakap tadi kan, kau pernah jadi Ultraman, kau pernah jadi orang India, kau pernah jadi orang Aceh, kau pernah jadi orang Cina. Pernah tak kan? Sepanjang kau buat content, sepanjang kau dalam career wise kau as a content creator, kau pernah kena kecam tak? Kena kecam dari sudut, mungkinlah kita go for sudut yang lebih terperinci, which is kau ajuk etnik bangsa-bangsa lain. Pernah? Very few lah. Very few. Kalau macam few. 100% tu is 0.5, 1%? 1% lah. 1% je? 1%. Sebab aku tak baca komen. Patut cakap few. Okay, aku tak baca komen. Sama bro. Aku nak baca komen banyak je. Banyak shoot. Tapi ada satu time yang aku kena ugut lah. Ini sebab apa? Sebab aku buat Indian street food kan. So ada like macam dia post dekat platform dia, dekat Facebook, dekat IG yang macam aku ni menghina orang India di Malaysia. Sebenarnya tak pun. Ni bukan orang India kat Malaysia baik-baik kot. Aku sedih kau ni dengan orang India. Itu cuma ajuk je. Itu bukan orang, bukan. Itu bukan ajuk. Ni bukan orang India Malaysia. Dia salah anggap ni. Nampak lah, nak bagi panas. Aku tak ajuk. Aku just parodikan orang punya video. Iaitu dia bukan orang India Malaysia. Dia India dekat Mumbai. Negara dia. Dekat negara sana. Okay. Bukan orang Malaysia. So memang aku buat video tu ada reference. Aku ikut sebiji reference tu. Bukan aku yang menghina. Tapi okay lah, memanglah benda tu tak hygiene kan. Tapi kau tak boleh jadikan tak hygiene tu sebagai culture kau. Faham tak? Orang salah anggap benda tu. Kita menghina. Tapi dia ugut bunuh macam mana? Kau tak boleh nak betulkan benda yang salah tu je. Betul. Tak hygiene tu tak hygiene. So aku tak menghina orang Malaysia. Orang India Malaysia, rumah dia orang bersih-bersih tau. Betul. Lantai dia orang kau pergi tengok, ada tak berminyak? Tak ada minyak. Tak ada minyak lantai dia orang. Habis tu yang waktu yang kau kena ugut bunuh tu, apa situasi dia? Dia DM kau Dia DM aku cakap, "Bro, kau betul-betul macam menghina. Dia type panjang. Lepas tu aku jadi macam tak boleh ni kan. Ni dah terlampau over ni. Ni dah ugut bunuh apa semua ni kan. So apa tindakan kau? Sebab tindakan aku PM dia. Okay, kau PM dia. Aku PM dia. Aku PM dia, aku terangkan satu-satu. Apa yang point yang dia tembak aku kan. Apa point dia, aku terangkan. Point ni macam ni. Cakap aku ada reference. Aku tak menghina orang India. Aku tak mention pun agama, bangsa atau apa-apa. Betul. Aku hanya buat video untuk kelakar, untuk funny. Kalau kau tengok dari sudut perspektif yang membenci, kau akan tak suka lah. Betul. Kau kalau ada hati yang kau tengok dari sudut positif, dia akan jadi kelakar. Maknanya kau hati busuk. Kau tengok video orang kau tak suka. Nanti dia weh bro, kau cakap pasal aku bro. Aku tengok podcast bro. Kau memang patut aku bunuh bro. Habis tu dia ugut kau, memang ugut nak bunuh tu sampai tahap macam mana? Bro, aku jumpa kau, aku tikam kau. Nak jumpa. Dia nak jumpa. Kalau aku jumpa kau, memang aku tikam kau. Dia tikam kau bagi tahu rumah kau, alamat kau semua kan. Dia sampai send alamat rumah aku pun semua. So bila aku terangkan macam tu, aku dah reply. Okay, aku dah reply semua tu. Lepas tu cakap, I'm sorry bro, I salah sangka, I salah anggap. I sebenarnya big fan of you.
Dah lama dah I tengok video Ultraman ni. Alamak. Alah. Kau nak apa ni kan? Aduh. Dia sebenarnya nak attention Dia kau nak tu. attention lah. Dia nak Dia attention sebenarnya lah. nak attention. Hasil daripada dia dah reply macam tu semua kau reply, okay bro, see you bro, macam tu. Tak ada. Aku cakap jumpa kat Padang Masyar. Cakap. Nanti kau tahu lah kan. Siapa kena. Betul. Tak ada. Atau kau reply in the nice way lah. Kena reply in nice way lah. Cakap, lain kali jangan buat lagi. Kau macam tengah ajar budak tau. Yang kali jangan buat lagi nanti abang babak nanti. Yang tu apa tu? Yang tu adalah kau pernah diugut bunuh. So sepanjang career kau 4-5 tahun ni, yang tu paling teruk ke ada lagi? Pengalaman-pengalaman yang aku rasa kau tak pernah share kat orang ke? Pasal yang netizen. Bunuh, pasal oh ya doh. Ui, ya doh. Apa doh? Okay, aku pernah buat satu video kacip. Video kacip, aku review satu kedai ni lah. Aku buat budak terpaling alim, nama topik dia. So, budak terpaling alim ni, okay, kalau kau nak tahu video-video yang aku buat, semua ada reference. Sama ada di sekeliling aku atau time aku bekerja dengan orang dulu. Kawan-kawan kerja aku dulu. So budak terpaling alim ni, aku ada member yang macam tu. Aku buat sebiji macam mana member kau tu. Member aku buat. Perangai dia. Okay. So aku cepat tangkap Aku borak dengan seorang-seorang ni, aku cepat tangkap dia punya karakter dia, dia punya pergerakan dia, intonasi bercakap dia, aku boleh. So aku buat video tu. Video tu dah buat lama dah. Dah buat okay. Video tu viral lah? Viral. Video tu dah 2 million lah. 1 million ke 2 million? 1 million. Video tu 1 point berapa million lah. Lepas tu, tak ada apa. Okay, semua video komen okay, kelakar apa semua. Setelah 4 bulan 8 bulan, Mat. 8 bulan. Setelah 8 bulan, aku pun dah buat beratus video. Aku dah tak ingat langsung dah pasal video tu. Setelah 8 bulan, ada seorang mamat ni, dia bukan TikTokers, dia bukan siapa-siapa lah. So, dia react video aku. Okay, bila dia react tu, dia kind of macam ustaz lah. Tapi, ustaz yang, tak tahu lah dia ustaz verified ke, ustaz yang, ya sebab kat Malaysia pakai kopiah je, orang cakap ustaz kan. So, bila jadi macam tu, dia react video aku. Dia punya followers 200 lebih. 238. Dekat TikTok lah. Bukan 200,000 apa. 238 je. Okay. Dia orang biasa. Ustaz biasa lah aku rasa. Aku panggil dia ustaz biasa lah. Ada ustaz luar biasa. Ada. Sabar. Dia dari ustaz biasa dia akan jadi luar biasa lagi. Dia buat macam tu. Lepas tu dia react video aku. Video yang budak terpaling alim tu. Okay. Dia react. Satu-satu scene aku dia judge. Setiap scene aku dia judge. Scene yang pertama pap. Okay, dia tunjuk video tu pap, dia tutup. Lepas tu dia buka hadis. Dia buka Al-Quran, dia buka hadis lah. Dia buka hadis kat aku. Buka hadis dia baca. Nabi SAW berkata macam ni lah. Dia reference kat hadis lah. Okay. And every scenes yang dia ambil tu, semua nampak aku macam sial. Nampak aku ni hina Islam. Nampak aku ni anti-Muslim. Kau faham tak? Faham. Dia tengah manipulate benda tu. Dia manipulate gila babi weh. Aku cakap kau, dia ambil scene aku yang macam sial. Video aku memang macam sial tau. Kau nak tahu. Video aku memang kacip-kacip lah. Memang sial pun. Okay, video aku memang semua kalau aku buat, aku suka all out. Aku suka all out. Kalau aku jadi red flag, aku akan jadi red flag gila. Baru syok. Baru orang macam, budak ni memang aku nak rembat lah. Faham tak? Orang tengok video tu pun orang rasa macam orang nak rembat kita. Tapi jangan rembat lah kalau jumpa. So, dia react macam tu. Satu-satu scene aku dia react. Dia buka hadis. Satu-satu dia buka hadis. Okay? Video tu, jadi bila kau dah react macam tu, video tu dah nampak aku jahat gila. Kau faham tak?
Ya, maksud Video tu banyak scene dia react. berapa banyak scene dia react, semua dia tembak aku. Okay. Daripada followers dia 200 naik ke 20k Ush. 10k. Oh, time tu dia buat video pasal kau lah. Aku seorang je. Okay. Daripada 200 naik ke 10k. Video tu. Ni aku tak pernah cerita kat mana podcast Ui, sebab ini benda ni memang eksklusif kan. Dia memang betul-betul satu eksklusif, satu lagi sebab dia Penat aku buat yang maskulin ni jadi Okay, lepas tu cerita. Boleh interesting ah, cerita lepas tu. So bila dia dah start react macam tu, orang semua tag aku, tag. Ui, kau ni asal macam ni bang kan? Kau ni macam sial lah, kau hina Islam Nak konten juga, jangan sampai hina agama sendiri kan. Aku ni nampak macam anti-Muslim. Macam orang kafir pula aku. Macam aku ni tak ada agama, yang tak pernah tahu agama, terus cakap macam tu. Bapak kau tak cakap apa. Kalau bapak aku tengok, bapak aku memang debit aku dulu lah. Kan? Tapi kalau tengok video dia lah. Kalau kau tengok video aku, kau akan pijak aku sekarang. Ya, kau tengok video yang ustaz video tu buat. yang dia buat tu, kau akan pijak aku. Okay. Aku sendiri tengok pun aku cakap, aku nak pijak tu aku. Aku ni sial tu. Aku ni sial lah, aku nak pijak aku. Kalau kau tengok video. Dia tunjukkan memang kau ni sial lah. Memang aku sial. Okay. Dia sebenarnya, bila kau tengok video original, kau akan faham konteks keseluruhan. Betul. Kau akan faham konteks keseluruhan. Contohnya, tadi video kau sebenarnya pasal apa? Video tu, aku promote kedai tu, and then dia budak terpaling alim. Budak terpaling alim ni adalah kau mamat yang munafik. Okay. Faham tak? Kau ni sial sebenarnya, tapi kau acah-acah alim. Faham tak? Aku ada kawan yang macam tu. So aku just lakonkan semula. Ajuk je lah. Aku ajukkan semula. Tapi ikut kreativiti aku lah. So bila aku buat macam tu, aku nak bagi tahu dekat orang, bila kau ada kawan yang macam ni, kau kena hati-hati. Inilah perangai dia. Ini adalah satu awareness video. Message yang kau nak sampaikan. Message yang aku nak sampaikan. Bukan aku nak hina. Kau berlakon, Abuja tu berlakon tau. Menghina. Bukan dia betul-betul ni pun. Ni yang Walid cium kaki tu berlakon. Berlakon. Kau tak boleh nak pergi marah dia lah kan. Lepas tu time tu memang kau kena kecam tu ramai gila tag. Ramai tag aku. Even a few kawan-kawan aku pun ada yang berpaling tadah. Kau faham tak? Berpaling tadah maksudnya dia macam apa benda kau buat ni weh. Dia tag aku juga. Macam sial lah mamat ni. Faham tak? Kau boleh nampak. Kau boleh nampak. Aku boleh nampak. Itulah kita tahu beza kan mana kawan mana lawan kan. Masa tu tanpa tanya aku. Man, betul ke macam ni man? Ada a few yang PM aku, man, kau tengok ni viral. Salah satu dia lah. Dia salah satunya kawan yang baik. Dia salah satunya kawan yang baik. Baik. Really love. Lepas tu macam mana kau lepas pada kes tu kau dah lama? Kes tu lama? Lama weh. Dia bila dah jadi macam tu, orang start kecam aku. Orang react kau video aku. Mamat ni buat macam ni. Dah start 2-3 orang 4-5 orang buat video pasal aku. 4-5 orang buat video. Mamat tu pula aku PM dia. Cakap, bro, kau gunakan agama, kau buka hadis, kau buka Al-Quran. Tapi kau misleading orang. Dengan cara kau edit video, kau react video aku tu. Kau tak faham keseluruhan konteks. Orang kalau tengok video tu, orang akan nampak aku ni jahat. Orang tak tengok video aku yang sebenar. So orang akan komen kat video tu lah. Faham tak? Orang akan, video dia berapa million siut. Dia react. $3 Lagi banyak million daripada video kau. 3 million react video tu. Follower dia naik 10k. And then aku reply, aku sampai nak buat case polis lah benda ni. Sebab dia dah, aku tak tahu, aku macam Kacau mental kacau mental aku. Aku dah lah tengah stress benda-benda lain kan. Benda lain kerja. Benda ni dia jadi kacau gila mental aku. So aku macam tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas. Tahun lepas ke 2 tahun lepas? Tahun lepas kan? Tahun lepas awal tahun. 2024 lah. Sebab aku dah shoot 2023 video tu. 2024 baru dia react. Faham. Dia aku PM dia langsung tak bagi kerjasama. Dia cakap, kau post dekat social media, aku pun kena react kat social media.
Alamak. Kau jangan minta maaf kat aku, kau minta maaf kat Tuhan. Kau fitnah aku ni. Kau fitnah aku ni. Kau fitnah aku ni. Kau tak faham konteks aku. Kau sedih Kau kacip fitnah tu. aku. Lepas tu macam ni kau boleh clear things out? Macam ni kau boleh clear things out ke benda tu tak settle? Aku PM dia tak settle. Lepas tu aku buat live. Aku explain lah. Aku explain. Dan tu view banyak? View banyak tu. View banyak tu. View View 10k. 11k tu biasa lah kalau time aku buat live tu. Masa viral tu, yang jadi hal tu, aku explain. Aku seminggu tu, aku tak buat konten langsung. Aku buat live je. Aku explain dekat orang. Kenapa macam ni. Dalam live tu. Lepas tu, orang dah start komen balik tau. Faham tak? Orang reply balik komen yang dia, komen-komen yang tembak-tembak aku negatif tu. lah. Negatif tu orang ni balik. Tengok video dia. Asal dia tengok video. Kena faham konteks asal. So, dah jadi macam tu. Mamat tu teruskan buat benda lain. Dia react video aku, faham tak? Dia react lagi. Video orang lain, video aku. Aku tak tahu dia nak apa sebenarnya. Aku tak tahu apa dia punya motif dia. Adakah dia nak fame, nampak hero? Adakah dia nak fame? Aku pun tak tahu. Ataupun dia nak ride ataupun dia nak ride orang. Tapi memang konten dia misleading ah. Itu first time aku tengok orang yang menggunakan agama fitnah orang. Itu teruk tu. Teruk tu. Ah. Lepas tu macam ni kau buat live, kau ending kan, kau dah explain dekat orang mula faham. So macam mana kau tapau Mamat ni? Ke kau biar ke? Macam mana aku tapau dia? Aku tak layan dia. Tak layan lah. Dia selalu memang macam tu. Senang. Kau tak layan dia langsung lah. Lepas tu dia still lagi react video kau? Aku block dia. Oh, settle. Aku settle lah. Aku sebab aku nak jaga mental health aku sendiri. Aku tak nak orang macam, aku tak nak serabutkan kepala otak aku lah. Dan tu abang kau cakap apa? Abang kau mesti tahu punya kan? Abang aku pun tembak kat dia sebab abang aku dia jenis kalau benda salah dia cakap salah. Kalau benda tu betul, tak salah, dia akan sokong. Dia akan sokong lah. So dia So, nampak benda tu? Dia sokong aku lah. Dia ada belakang aku lah. So abang aku ni memang dari dulu dia akan always ada lah. Bang sama. Konteks bangang tu cuba manipulate. Aku dah kacip, dia Mamat tu lagi kacip pada aku macam kau ni. Dia siapa yang ambil barang ni kan? Kau ada isap barang ke sebelum baca tu? Aduh. Man, jemput minum dulu, minum. Minum. Latte stevia. Latte stevia, bismillah. Yeah, bismillah. Habis tu ada air naif. Ui, manis ke? Oh, manis stevia kan? Manis stevia bro. Betul bro, kita semua jaga badan bro. Ya. Kecuali producer je. Sialah. Aduh. Okay, kita nak ke segmen yang ketiga Siapa nama? Okay. Apa Iman? Nama saya? Tak. Nama saya? Oh, relax lah. Ini program aku. Okay. Yeah. Okay man. So, untuk segmen yang ketiga ni adalah segmen kita panggil pressure. Oh, pressure lah? Pressure, ya, tekanan. Pressure. So, man, dulu kau kira, macam sekarang ni kau kategori kita boleh panggil, kalau apabila kau dah ada 1 million, nak ke arah 1 million punya followers, maksudnya kau pergi mana je orang kenal lah. Orang kenal. So, macam mana kau handle pressure tu, man? I mean like kadang-kadang ada benda yang kita nak buat in a private way, ada benda yang kadang-kadang kita tak rasa kita tak nak share dengan khalayak umum. Tu macam mana kau handle benda tu bro? Benda tu? Saya sebab ada certain orang kalau nak compare kalau macam Syarohan berbeza. Syarohan ni memang dia cakap I will never have my private life. My life is always for my fans. Tak, kita takkan macam tu bro kan. Kita mesti kena ada life kita kan. Betul. Macam mana kau handle bro? Bila kau dah popular, orang kenal, bagi mana-mana, Iman. Kadang-kadang orang tersalah panggil, Syakman. Itu abang aku macam cerita. Saya paling tak suka orang confuse saya dengan Syakman. Kau nak tegur orang, kau kena tahu siapa yang kau tegur. Kau nak tegur Datuk Seri Najib, kau kena tahu dia Datuk Seri Najib. Kau nak tegur Anwar Ibrahim, kau kena tahu dia Anwar Ibrahim. Takkan kau nak panggil Ustaz apa tu? Ustaz apa? Dr. Zakir Naik, kau nak panggil oi, Ebit Liu. Tak kena. Tak kena. Jauh. Tak kena. Ebit Liu. Dia cakap, sial. Mamat ni siapa tu? Sial lah kau. Okay, kau kena tahulah. Sebab kita orang punya konten memang seakan sama. And
sebelum kau tegur seseorang tu, make sure kau tahu dulu nama dia ke, at least tahu nama dia. At least Orang kalau jumpa aku, dia tak panggil aku Iskandar bro. Dia panggil aku Abang Remy. Abang Remy Shah. Aku tak boleh. Aku cakap, bro, bukan Remy bro. Ni Remy Maghrib. Dia bukan Remy Shah. Okay. Remy Zoho. Cerah sikit. Okay, lepas tu macam mana kau handle pressure bila yelah orang kadang-kadang kau nak makan, kau faham tak? Kau nak makan, kau nak private life dengan family, tiba-tiba orang nak macam aku rasa annoyed bila orang confuse lah. Itu yang pertama. Orang confuse nama aku. And selebihnya aku okay, tak ada masalah. Sebab apa? Tanpa fans kau yang support, kau takkan ada. Betul. Kau takkan ada sekarang ni. Aku takkan ada sekarang ni tanpa fans aku yang support. Betul. So bila dia tegur kau, maknanya dia suka kau, dia follow kau, dia support kau. Tak kisahlah aku tengah makan ke tengah berak ke. Contoh aku tengah berak kan. Orang buka pintu. Man. Aku pergi je. Aku tak kisah. Sebab Sialah. So aku tengah berak, aku tengah makan, aku tengah buat apa pun, kalau dia orang tegur, aku kena tegur dia. Tapi tak ada ke macam itu ya for sure kan. Without for sure. fans, siapalah kita kan, especially kau kan yang dalam dunia content creator kan. So but ada tak yang macam fans yang terlalu bukan fanatik lah, yang terlalu melanggar boundaries. Ada. Contoh macam kadang-kadang tarik rambut lah. Bro. Tak contoh. Kalau tarik rambut, dia tak hidup dah lepas tu. So ada tak yang pernah langgar boundaries? Pernah langgar boundaries pernah? Contoh? Dia datang. Masa ni saya bukan dekat apa cakap. Saya kadang-kadang saya lupa tau. Yang dekat airport tu lah. So okay, masa tu aku dekat airport tau. Masa tu aku iklan. Masa tu aku dekat airport. So aku dekat Sarawak For sure dekat Sarawak aku macam Shah Rukh Khan. Kau macam Shah Rukh Khan. Ramai gila. Datang sebab itu asal kau pergi Sarawak aku ada event lah. Aku ada event promote event dengan Wings, ada ekspedisi, ada Datuk Ramli Sarip, ada a few lagi lah, Man Kidal. Okay, lepak dia orang semua. Lepas tu malam tu press conference, memang kau-kau lah orang. Prank conference. Prank conference. Bukan prank confirm. Prank conference. Okay. So dah settle semua, balik. Okay. Time nak balik kan, kita orang punya flight pukul 7. Aku ada seorang member yang bangang ni kan. Sebab tu aku cakap member aku ni semua yang ni adakah member kau ni Din bukan? Bukan. Dia bukan Din lah. Dia Din tapi version kedua. Dia Din juga tapi version kedua. Dia sama macam Din perangai dia. Sebiji, special. Cuma dia content creator, Din ni orang biasa. Itu je beza dia. Ni kawan kau yang bangang ni content creator lah. Content creator lah. Kita orang balik malam tu pukul 3 pagi. Flight pukul 8. Okay? 3 pagi, aku bawa durian. Pukul 3 pagi ni, nak makan dah barai kan. So, aku tengok semua tengah main phone. Kan? Aku cakap okay, pukul 6 kejut aku. Airport daripada tempat kita orang tu, airport setengah jam. Dekat lah, setengah jam lah. Pukul 6 kejut aku tau. Pukul 8 kita nak flight ni. Okay? Lepas tu, aku cakap, dia kata, okay. Aku tidur lah. Tidur. Aku bangun pukul 7. Pukul 7, aku tengok dia orang, semua tidur. Yang main phone tu tidur. Aku cakap, weh bangun. Kan? Dia bangun cakap, kau asal tidur tu? Dah kau tidur? Aku cakap, kau kan nak kejut aku. Bateri phone aku mati lah. Okay. So dia tidur. Dia macam, dia dah tak ingat dah aku punya pesanan tu. Dia sebabkan dia macam sial, aku punya mood tak betul pagi tu. Aku tengah bangun, aku punya mood tak betul. Durian tak dapat makan. Flight dah nak terlepas. Aku punyalah ambil durian tu sebab aku nak makan durian tu. Faham tak? Durian tu aku bagi dekat orang lokal gitu. Orang Sarawak. Orang Sarawak aku bagi. Naik flight, naik kereta semua gerak. Pukul 8 pukul 8 aku sampai sana. Sebab jam. Jam. Lepas tu pukul 8 sampai,
Flight tinggal lah. Okay, miss flight lah. Miss flight. Okay, lepas tu? Dah miss flight, aku punya angin lagi teruk lah. Daripada 60 naik 80. Aku punya temperature aku naik lah. Tapi aku diam. Aku jenis yang kalau aku marah aku diam. Aku diam. Aku tak nak bercakap dengan siapa-siapa, aku nak diam je. Biar aku punya emosi dalam otak aku je. So on the way aku pergi beli tiket baru. Beli tiket baru untuk next flight je. Next flight. Beli tiket baru, on the way nak gerak ke boarding lah. Nak duduk kan, nak tunggu kan. Ada seorang mamat ni datang. Okay. Aku cuba nak follow story ni. Dia datang kat aku, dia cakap, "Weh, Iman Ali kan?" Okay, aku dekat kau, dia cakap ni, "Wah, Iman Ali Wow, dekat airport tu. Mana tak strong weh. Dia tak strong weh. Dia record macam tu. Aku punya angin tengah tak ngam time tu. Punya angin tengah tak ngam. Aku paksa diri aku fakekan muka aku untuk aku senyum dekat dia. Aku cakap, okay bang, mantap. Aku macam tu lah. Mantap. Aku punya style kalau dah macam tu, maknanya aku tak suka kau. Mantap. Kau kalau nampak macam aku kena barang, aku tak suka kau sebenarnya. Macam tu aku cakap, okay. Baik dah. Okay. Jumpa lagi kan. Wah, tak strong tu. Kuat gila babi sampai semua orang airport tengok aku. Dalam airport tu semua tengok aku. Semua tengok aku. Sial lah weh. Tak strong tu weh. Member sikit okay. Aku macam tu, aku punya angin kan. Aku macam nak tumbuk muka member aku ni. Asal kau miss flight. Kalau tak aku tak jumpa dia ni. Okay. Dah macam tu. Depan member. Dia ramai member dia. Depan member kan. Macam tu. Aku terus macam, fuck. Budak ni memang akan kena pijak dengan aku ni. Otak aku macam ni. Budak ni memang akan kena pijak dengan aku sekejap lagi ni. Aku tak kisah kat airport ni. Kan. Sebab dia joget depan muka kau tak strong. Dia joget depan muka aku yang all out. Kau tahu dia all out. Dia memang tahu apa dia fikir kan. Aku punya energy pun nak all out time tu. Tapi aku sabar gila sebab aku punya otak, aku tengah fokus dekat aku punya next. Sebab aku kena balik dekat KL, aku kena ada kerja. Ada kerja, kena shoot terus. Faham tak? Aku tunjuk kat situ, lepas tu ni dah miss flight apa semua kan. Aku tengah serabut lah. Dia datang macam tu, kau tahu tak dia punya geram macam mana? Aku faham. Aku daripada macam tu, dia tengah borak kan. Aku terus belah. Kau bayangkan. Aku nak counter, aku rasa itulah sehabis baik aku boleh buat untuk tak ada berlaku pertumpahan darah. Betul. Hari tu kalau aku tak kontrol, memang berlaku pertumpahan darah dekat airport Kuching. Seorang TikToker memukul seorang lelaki sehingga mati. Lepas tu dia keluarlah headline, Iman Ali tak strong dia. Pada member tengah mental kan. Aku lepas flight lah sial lah. Memang aku tak strong lah tu. Memang aku nak bagi dia. Memang kita tak, orang kata apa, inilah salah satu benda yang aku rasa orang kat luar pun kena faham. Kita ni manusia bro kan. Okay. Itu tak ada masalah. Tapi dia ada cara yang... Dia ada limit. Dia ada satu time yang kau tahu. Kau sebenarnya kalau kau content creator, kau tak boleh marah orang cakap macam tu. Aku tak boleh marah. Tapi time tu, dia kurang ajar. Cara dia datang kat aku kurang ajar. Cara dia cakap kurang ajar. Faham tak? Aku tak kisah gila. Aku suka bila orang cakap tak strong tu kan. Bising-bising aku suka sasau. So aku pun sasau kau tahu. Sasau. Aku suka sasau. Okay. So dia sasau. Tapi sasau dia yang kurang ajar. Dia macam nak bahan aku. Dia nak tunjuk power depan member dia. Faham tak? So aku tak boleh terima benda tu sebab aku punya mood tengah tak betul. Lagi satu kalau mood kau tengah okey, kau boleh layan. Lepas tu mood tengah tak cantik. Mood tengah tak cantik. Lepas tu aku terus belah. Masuk dekat dalam kapal. Kan? Aku dah duduk semua dalam kapal. Aku macam terfikir. Aku macam menyesal. Kenapa sih aku tak pukul dia ni tadi kan? Kenapa aku tak tumbuk muka dia ni ya? Aku jadi... Tapi kalau budak lagi. Aku jadi geram gila kau. Budak lagi. Remaja siul. Kau boleh tahu dia student UiTM.
Patut lah macam tu. Tak ada gurau. Tak strong dia koyak. Tak strong dia. Ada Boleh bahan ATM je. yang koyak. Tak strong dia. Masuk. Lepas tu, bila dah macam tu dah masuk kapal, aku dah duduk. Aku jadi geram tau. Macam, asal aku tak tumbuk muka dia ni lah. Aku jadi geram kat member aku pula. Kau sial lah. Aku tak biar-biar aku marah dia kan. Kenapa kau tak kejar aku tu? Member dah diam lah. Dah sebab salah gila babinya. Dia diam kat situ kan. Macam, aduh tak boleh lah. Cakap sorry doh. Dia cakap sorry. Dia tahu aku tengah koyak lah. Dan dia pun jenis tak suka gaduh. Dia jenis memang salah dia lah. Dia tahu salah dia. Dia tahu dia tertidur kan. Member kacip kan. Aku pernah tu tertidur dulu. You Tak know. habis saja buat story. Okay, lepas tu? Lepas tu, bila apa ni? Apa tadi? Tak ada lah. Tak, aku hayal je. Kau ambil barang ni. Tak, maksud bila kau dah masuk, habis tu kau dah barang member kau. Dia masuk dalam kapal. Budak remaja tu. Budak tu satu flight dengan aku, sial. Memang nak kena debit lah. Memang rezeki aku lah jumpa dia. Okay, betul. Sambil aku minum Minum. Lepas tu, dia datang, manis. aku nampak dia lalu. Aku nampak dia lalu kan. Aku macam, okay mak, kau lalu depan aku ni, kau tegur, memang aku terus bom dalam kapal tu. Memang flight tu tak balik KL lah itu. Memang aku ditakdirkan tak balik KL. Okay. Aku punya dalam otak aku. Okay. Lepas tu, dia datang. Aku nampak ni. Sebab aku naik Air Asia. So aku punya seat tu masa tu belakang. Sebab last. Memang dah last bukit, last minute punya. Benda miss flight. Miss flight. Duduk belakang. Aku nampak dia datang. Dia masuk. Beratuan. Dia masuk. Aku tengok dia. Kau tolong lah datang tegur aku. Aku memang nak pukul dia time tu. Dalam otak aku memang aku nak pukul dia. Datang. Kan? Dia berdiri sebelah aku. Assalamualaikum bang. Pasal aku cakap dia. Tahu pula kau bagi salam kan? Kau cakap tu aku serius cakap tu tahu pula kau bagi salam. Tak dengan nada yang macam ni? Aku cakap dengan nada macam tu. Tahu pula kau bagi salam. Kan? Dengan mata kau macam tu? Okay. Sikit lagi. Tahu lah kau. Kelakar. Dia jangan dia tahu. Tahu lah kau bagi salam kan? Aku macam tu lah. Lepas tu cakap, tak ada bang. Nak ambil gambar boleh bang? Nak selfie. Aku cakap, tak ada. Kau dah macam sial tadi, kau jerit-jerit. Lepas tu kau nak ambil gambar aku. Aku jerit kuat. Sampai orang semua pandang kat depan. Cakap, kau macam ni kan? Lepas tu cakap, tak ada abang, saya gurau je. Kau tak gurau ke tak gurau ke? Aku tak suka. Kau ajar aku. Cakap dia. Aku bangun macam ni lah. Kan? Kau lepas tu kau nak ambil gambar. Kau nak tunjuk power depan member kau. Aku cakap macam tu. Mic bawa sikit. Kau nak tunjuk power depan aku. Aku cakap macam tu. Okay. Lepas tu, dia cakap, tak ada bang. Saya nak buat video dengan member ni. Kan? Sekarang kau seorang cakap macam tadi. Aku cakap macam tu. Kan? Lepas tu, sebab belakang dia ada orang semua. Dia duduk sebelah aku, sial. Alamak. Dia duduk kat satu row kau kan ataupun sebelah sana? Kan ada 4 seat kan? Ada 4 seat. Dia duduk seberang ni. Aku duduk kat ni jalan. Aku punya seat. Jalan dia. Duduk sebelah. Okay. Cakap dia macam tu. Flight tu dah datang. Kira flight attendant pramugari datang. Duduk. Aku tak boleh. Aku macam tak boleh lah. Hari ni memang aku nak tumbuk muka kau. Lepas tu aku bangun. Aku cakap dia, kau tahu hari ni memang aku nak tumbuk muka kau. Selagi aku tak tumbuk muka kau, aku tak puas. Aku cakap. Kau cakap macam tu? Aku cakap Lepas cakap lek abang kau apa hal? Dia tinggi suara. Kan? Kau mak bapak kau tak ajar ke? Dia cakap aku. Ni kau tak tipu ni, betul lah. Lepas tu tak, ni betul lah. Betul je cerita. Betul. Okay. Mak bapak kau tak ajar ke? Tak, ni betul ni cerita ni. Ni betul cerita sial. Tak. Boleh teman. Tak, aku tengah imagine
Benda tu aku nampak kau tak benda tu kau tengah apa yang kau cerita ni aku juga nampak kau tak. Sialah. Weh lampu. Weh jangan off camera weh lampu weh. Tak kau cabut dulu. Ha? Cabut wayar. Siapa weh pasang balik. Tak, kena skru. Screw. Bila masa aku buka pakai skru tau. Aduh. Okay. Jadi berehat kejap. Okay. Sekejap lagi kita continue. Ya. Let's go. Okay. Welcome back. Alright. Okay. Akhirnya welcome back. Alright. Guys, tadi memang kita tak expect. Maksudnya bila cerita terlalu panas sampai elektrik padam bro. Maksudnya memang betul-betul kau memang tak suka budak tu. Aku memang tak suka budak tu. Okay. Kita continue. Bila aku dah bangun, aku cakap aku hari ni memang aku nak tumbuk muka kau. Aku memang tak puas hati. Dia boleh cakap, kau asal perangai macam ni? Mak bapak kau tak ajar ke? Kau tahu tak? Bila dia cakap mak bapak tak ajar ke, kau siapa-siapa pun lah. Kau sesepak kau kalau cacat pun kau akan bangun. Kau betul. nak tumbuk dia. Kau tahu tak? Itu cacat ke nak menari? Kau kalau OKU pun kau akan bangun untuk pukul dia. Kau tahu tak? Dah jadi macam tu, pasal aku cakap. Ni flat tak bergerak lagi lah? Flat tak bergerak lagi. Baru masuk. Lepas tu aku cakap, mak bapak siapa yang tak ajar? Kau yang kau ajar daripada tadi. Kau tahu tak macam mana kau cakap dengan aku? Depan ramai orang tadi. Kau ada fikir tak air muka aku? Macam tu. Lepas tu, dia bangun. Sekarang ni kau tak puas hati apa? Dia bangun lah. Dia bangun lah. Sekarang ni kau tak puas hati apa? Dia kecil sikit. Kalau yang macam ni saya okay, sorry. Kalau yang macam ni bangun saya sorry lah bang. Okay, betul. Dia bangun. Dia kecil lah, dia bangun. Dia kurus je. Bangun. Kau tak puas hati apa sekarang ni? Kan? Dia pula macam tu. Sekarang ni Sekarang ni aku nak ambil gambar dengan kau. Kau asal macam sial dia cakap. Bila dia cakap macam tu, angin siap. aku lagi lah. Member aku kat sebelah, Man duduk Aman. Member yang punca. Lupa kejut kau. Duduk Aman. Kan? Bila dia buat macam tu, aku pegang baju dia macam ni. Kau nak buat apa sekarang? Aku cakap dia, kau nak buat apa sekarang? Aku tengok. Okay. Gaduh aku dengan dia. Kau nak buat apa sekarang? Dah semua orang dah pandang-pandang. Bangun. Sebab aku suara kuat. Pandang-pandang. Bangun. Lepas tu, tahan lah. Pramugari datang. Tahan je. Tenang cik. Ni kenapa ni kan? Cakap, dia ni macam sial. Saya tak tukar tempat. Saya tak nak duduk sebelah dia. Aku cakap dia tu. Saya nak tukar tempat. Saya tak nak duduk sebelah dia. Okey. Kami akan uruskan. Dia bagi tahu flight attendant dia punya ketua lah. Datang. Ubah aku punya seat dekat depan. Ubah seat aku kat depan sekali. Dia kat belakang. Aku dah pergi depan tu. Lepas tu, dah duduk semua. Dah tenang apa semua. Dah duduk. Dia duduk kak. Dah duduk. Aku dah duduk kat depan. Kan? Flight dah jalan lah. Flight dah naik apa semua. Dah naik je. Kan dah boleh bucket seat. Aku nak pergi tandas. Tandas pula kat belakang. Alamak, nak kena menghadap lagi sekali. Kan? Lepas tu, aku bangun lah. Aku jalan lah. Jalan daripada depan tu semua pandang lah. Sebab macam sial tadi. Dia buat bergaduh kat belakang kan? Bergaduh kat belakang. Pandang. Apa yang kelakar? Producer ni. Benda ni serius ni bro. Kau pula yang ketawa. Producer ni sial lah. Okay. Dah bangun? Kau bangun? Jalan. Aku tengok aku mampu kau kan. Aku yang koyak bukan korang kan. Jalan kan. Kau jadi dia. Aku lalu depan dia macam ni. Dia boleh cakap, sial ni TikToker. Dia tak pandang. Sial ni TikToker. Dia cakap aku cuba berlakon lah. Kau jalan depan aku macam ni. Sial ni TikToker. Tapi tak jadi. Tapi kalau suara macam tu aku cakap sorry lah. Tak macam tu lah. Tapi
Aku kat situ, bila dia cakap sial dia tokok, aku terus pergi. Kau memang sial lah. Kau bagi aku nak macam ni lah. Macam ni lah, dia nak elak. Dia menggelupur lah. Bila dia dah menggelupur, semua orang dah pandang. Lama Semua dah kecoh. pandang. Selamat kau tak viral, orang tak record. Ya tu. Lepas tu, pramugari datang. Kenapa ni? Semua orang dah jerit tau. Bukan macam ni. Kau memang sial lah. Hari ni memang aku nak pecah muka dalam kapal ni. Kan? Bergeluk lah. Dia pun pegang aku. Dia pun pegang kau. Dia pegang aku, dia cakap, kau nak pukul aku, pukul lah. Kan? Tengok siapa kena pijak. Oh. Memang budak UiTM. Memang budak. Memang budak UiTM Syaklan. Lepas tu? Lepas tu, dah kau pegang macam tu, aku nak tumbuk. Je. Member aku yang Dia buat salah. Member aku yang punca tu. Yang punca tu. Dia datang, pak. Daripada jauh dia panggil, Man. Aku cakap, kau diam. Cakap dia, kau diam. Kau pucuk semua ni. Aku pergi, aku bagi sebiji. Boom, kat muka dia. Alamak. Memang ini betul lah. Aku betul-betul bagi muka dia. Bagi muka dia. Bam. Cakap, hari ni aku tak puas lagi. Bam. Dua kali. Dia pun struggle lah. Dia tarik baju aku. So, seat kan macam ni kan. Dia kan ada macam ruangan sikit je. Kecil untuk makan kan. Tergolek kat tengah tu. Dia jatuh. Dia jatuh. Aku pun jatuh atas dia. Sebab dia pegang aku. Macam cinta tu. Jatuh atas dia. Aku bangun balik. Pramugari datang. Ada satu last punya aku tumbuk tu. Aku nak tumbuk je. Kan? Kena pramugari. Ada orang pegang bahu aku. Member aku pegang bahu. Cakap, Man. Kan? Nak tumbuk kan? Man. Dia panggil aku. Aku terjaga. Rupanya aku mimpi masa duduk dalam flight tu. Sebab aku dah penat sangat malam tu. So aku biar je benda tu berlalu. And aku nampak dia datang, aku ambil selfie dengan dia. Pasal aku cakap lain kali jangan buat lagi Kalau tak nanti abah babak kamu. Letih cerita dia. Memang memenatkan mental dan fizikal aku bila aku fikir balik. Kau kacip tu. Dahsyat tu. Kau rosak tu. Aku punya lain tweet saya cerita tu. Tapi memang dia kau mimpi lah. Memang aku mimpi lah. Tapi masa yang aku pukul itu aku tengah mimpi lah. Yang pukul je kau mimpi. Tapi waktu yang kau dia tengking kau semua tu betul lah. Tak betul pun. Semua tu mimpi. Yang betul ni kat mana? Yang betul ni masa dia masuk kat flight tu dia minta ambil gambar. Aku ambil gambar je sebenarnya. Sebab aku rasa macam aku tak sampai hati lah nak pukul orang. Punya aku tengah mimpi. Masa dia dah ambil gambar tu semua tu, aku tengah tidur. So, member aku kejut. Aku ingat aku dah pukul dia dah. So, macam aku puas hati lah. Aku dapat pukul dia dalam mimpi pun. Love. Okay, kita ke soalan Nak. So, pukimak. Benda-benda sampai hilang elektrik semua. Panas. Cuma dalam mimpi je kan. Betul. Kalau benda tu jadi real macam ni. Tadi kalau benda tu jadi real. Tapi memang ada memang kan sebab yang dekat airport tu memang real lah waktu tu itu tengking tu memang betul. Marah tu memang betul. Sampai masuk flight tu memang betul. Duduk sebelah aku tu memang betul. Cuma yang tak betul dia bila kau nak bantai lah. Bila aku nak bantai dia. Bukan tak betul tu kau memang ada niat tapi dalam mimpi. Memang aku ada niat. Memang aku memang nak bantai dia sebenarnya. Cuma tu lah dalam mimpi kan. So macam sure lah. Love. Apa yang kau buat ni? Aku pukul kau jadi. Tapi so berbalik kepada persoalan dia tadi Man kan. Okay. Itulah yang paling kau rasa yang sepanjang kau dalam tempoh menjadi seorang content creator 4 tahun. I mean like that is the most yang paling langgar barrier lah. Itu yang paling langgar barrier. Kenapa kau rasa macam benda tu tak respect ke apa tak ke? respect. Sebab dia tempat depan muka macam depan muka. Dia pergi macam ni depan muka kau. Kau rasa macam terhina tak? Kau rasa macam dihina tak? Jom naik flight sekali dengan aku. Kau naik flight sekali dengan aku, jom sekali lagi buat. Sorry. Tak apa. Kalau mana jadi saya sorry lah. Gurau bambang kan. Aku pun ada limit kat ni. Rambut aku jangan sampai tukar kali kuning. Jangan sampai aku jadi Sang Goku. Okay. So
dia memang tengking depan muka kau Dia memang teking depan muka aku. sebab dia nak tunjuk Dia nak tunjuk power depan member dia. Member semua tengah record. So macam kau nak record boleh, tapi jangan benda-benda macam ni. Relax lah. Kan? Lagi satu, mood aku tengah tak ngam time tu. Jadi aku punya pemikiran jadi macam semua benda tu trigger aku. Bila mood aku tengah tak ngam, dia macam walaupun benda tu bergurau, dia jadi macam kurang ajar. Sebab aku biasa okey je. Aku tak pernah kisah. Orang cakap tak strong apa semua kan. Aku suka. Sebab dia tengok video kau, dia happy. Betul. Dia happy. So aku happy kalau dia happy. Satu achievement lah kita dapat buat orang kenal kita dengan cara macam tu. Secara tak langsung. Walaupun benda tu tak bermanfaat, tapi aku suka ada orang yang suka benda tak bermanfaat. Dia bukan tak bermanfaat, dia lebih kepada yelah, semua orang buat benda yang bermanfaat. So bagi kita orang buat benda yang tak bermanfaat ni. betul. Kalau tak ada orang nak buat. At least kita buat benda tak manfaat ni memberikan diorang senyuman. Ini bermanfaat jugalah untuk orang. Yeah. Kau kacip bodoh. Okay, so kita nak ke segmen seterusnya. Okay. Sebab tadi aku memang pressure lah. Kau banyak ini aku nak bagi tahu korang kan. Kalau kau siapa yang panggil dia podcast lepas ni, standby lah. Tak, kau tahu tak kan? Aku tadi kau ulang balik. Sini kau cakap macam ni, serius lah. Betul bro, macam ni bro, aku cakap bro. Masuk dalam mimpi kau tu, kau betul-betul nampak lah benda tu. Aku jelas gila sebab aku nak pukul dia. Cuma tak kesampaian Muka lah. dia macam mana? Muka dia macam sial lah aku nak cakap. Kau nak tahu masa aku pandang dia dekat dalam mimpi tu kan? Muka dia memang dia balik meja. Okay. So muka dia macam mana? Dia macam mana? Dia semua sini badan besar. Badan sasa lah. Dia kurus je. Dia kurus. Lepas tu aku nak cakap dia macam orang Indonesia pun ada gak. Kan? Tapi dia cakap bahasa Melayu. Dia macam muka dia ada janggut sikit kat sini. Lepas tu dia pakai cap. Dia pakai baju jaket denim warna biru. Dia pakai seluar warna biru. Aku ingat dia. Aku rasa kalau dia tengok ni, kau memang sial. Aku nak cakap kau memang sial. Kau tahu mood aku tak betul lah itu. Sebaik kau tak kena pukul macam dalam mimpi aku. Tu je aku nak cakap. So muka dia tak tinggi pun. Dia macam pada telinga aku je. Pada telinga kau lah. Dia datang dengan cinggit dia. Sial dalam kapal tu. Awet dia? Awet. Aku tak tahu awet ke bini ke kakak ke. Okay. Tapi kau memang lain gila babi dengan depan member kau. Kau jadi baik gila. Bila punya kes ni? Kat Sarawak ni bila punya kes? Dah lama lah. Tahun lepas. Tak ada lama tahun lepas lah. Tahun lepas tahun ni. Dia tak ada. Dia tak ada. Time tu kau tak ada. Kalau kau ada, mesti kau ada sekali dalam mimpi tu. Tante. Tak. Dia record. Weh, kau baik Doman. Man tumbuk dia Doman. Dia jadi setan yang mengasuk aku. Bagi je man. Dia yang pegang kamera belakang tu. Betul. Dah alam terlepas flight, biar terlepas semua. Biar semua tak gerak. Memang sial. Okay man, so itu kita cakap pengalaman kau lah yang kau hadapi sepanjang kau dalam dunia content creator, yang aku rasa itu yang paling. Benda ni kau pernah cerita kat mana podcast? Tak ada lah? Ni tak ada. Ni first time aku cerita. Yang ni. Pasal ni. Cerita ni gila weh. So kalau orang tak tengok sampai habis, orang ingat benda ni real weh. Ya tau. Dia tengok sampai habis, kimak tu budak kacik je. Budak ni ambil pop chop. Budak ni ambil pop chop hak ni. Kan? Barai sebarang-barangnya. So, Man, kita nak bercakap sikit soal bila kau dalam dunia content creator kan. Sekarang ni, bila orang bercakap tentang nak buat content dekat TikTok, kau percaya pada algoritma tak? Algoritma TikTok. Maksudnya ada certain video yang boleh hit, ada certain video yang tak hit. Pernah tak kau punya content yang kau buat saja-saja dan kau tak expect benda ni untuk hit? Tapi itulah video paling hit. Dan pernah tak kau buat content yang confirm video ini hit, tapi video ni tak hit? Pengalaman-pengalaman macam tu sebagai seorang content creator. Saya percaya pada Tuhan lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesesalaan. Ya, betul. Itulah 5 rukun negara. Itulah dia 5 rukun negara. Kunci kejayaan kita lah. Betul. So berbalik pada persoalannya tadi.
So berbalik kepada persoalan tu tadi, pernah tak kau alami benda macam tu? Yang kau buat video yang kau expect untuk viral, tiba-tiba tak pergi. Dan benda video yang kau buat sekadar nak post je, just untuk penuhkan hari ataupun daily basic kau untuk post content, tiba-tiba yang tu yang pergi. Tak ada kerja lah. Macam tak ada kerja saja post. Pergi pula video ni, pelik pernah? Banyak kali. Dia dia aku bagi tips lah. Korang yang korang rasa nak jadi influencer, nak jadi TikToker, jangan jadi. Itu kan tips? Ya, tips lah. Itu tips, okay. Jangan jadi. Sebab boleh lah. Kan? Betul. So, tu dia. Apa tips dia? Tips dia, okay. Tips dia adalah, kalau macam aku sendiri lah. TikTok memang ada community guidelines. Dia memang ada a few things yang dia strict. And dia semakin strict setiap tahun, setiap bulan. Dia berubah-ubah dia punya community guideline. And kita content creator, itulah challenge yang kita kena hadap. Untuk video tak kena mute, video tak kena take down, account tak kena strike, video tak kena block, tak kena copyright. So itu benda-benda yang content creator semua akan deal masalah ni. Okay? Macam saya tak percaya pada algorithm. Algorithm tak memberi sebarang efek pada saya. Tak memberi satu benda yang besar. Dia macam bukan satu benda besar. Saya tak pernah anggap yang TikTok ni ada algorithm. Sebab saya tak percaya pada benda-benda algorithm. Sebelum maaf aku bercelah. Sebab ada certain content creator yang aku jumpa kan. Macam kau, ini kira first time aku jumpa yang macam kau rare lah. Sebab kau tak percaya algorithm. Aku tak percaya. Sebab ada pula aku jumpa content creator yang bila aku sembang dengan diorang cakap diorang faham tentang algorithm TikTok. Contohnya macam bila kau cakap, aku tak percaya algorithm TikTok. Maksudnya aku nak post bila-bila aku suka lah. Aku post lah. Betul, itu style kau kan. Ada certain orang pula dia cakap, aku nak kena post pukul lepas maghrib, orang banyak tengok, hari Rabu, hari Jumaat. Itu aku tak tahu tu ke arah tu. Macam kau macam mana? Macam kau tak percaya, kau main hantam je ke apa? Macam aku tak percaya algorithm, aku percaya pada Allah. Aku percaya pada Tuhan. So every time aku kau okey tak okey ni? Aku okey. Aku tak kacau kau. Dengar lah. Aku tengah faham kan. Okay. Aku kena susah nak percaya kau ni kan. Aku Okay, lepas tu? Okay, so macam aku tak percaya pada algorithm. Aku percaya pada once kau buat video tu best, dia tetap akan naik. Tak kisahlah macam mana pun, hari ke, malam ke, siang ke kau post, dia tetap akan naik once kau make a dope ass video. Itu je. Video kau best kau naik. Video kau tak best tak naik. Kau post lah bila pun. Itu je. Aku pernah buat sehari 15 video. Aku pernah buat sehari aku shoot 15 video. Post ikut time, ikut ni lah. Dengar algorithm lah. Cikgu TikTok lah. TikTok aja. Kan? Benda ni sebenarnya kau boleh fikir logik. Kau boleh belajar sendiri. Kau tak perlu ada cikgu pun benda ni. Aku tak ada cikgu pun. Aku belajar sendiri. Tak perlu lah nak dengar. Tak perlu bazir duit pergi kelas. Sifu ni, sifu tu. So, benda tu tak perlu ada. Kau tak, sebenarnya, kalau kau nak percaya, masing-masing ada pendapat masing-masing. Ada orang yang percaya pada algorithm. Macam aku tak percaya pada algorithm. Sebab aku yakin kalau aku buat video tu best, video tu naik. Itu je. Dan kau bercerita soal pengalaman. Dan benda tu yang kau buat sampai dan benda tu aku buat sampai sekarang. Kau tak ada nak fokus sebab kau cakap tadi kau dah pernah buat 15 video. Kau follow Sifu TikTok. Yang kau cakap nak kena post waktu ni, post waktu ni. Tapi benda tu tak berhasil seperti mana yang kau rasa. Macam lebih baik aku buat satu video yang dope. Dope as fuck. Dope as fuck, best gila, kelakar gila. Dan itulah pentingnya planning. Bukan kau datang, kau joget, dah siap. Ataupun kau datang, kau buat video 15 saat, dah settle. Kau tak plan, kau random time tu. Tak. Sebab tu pentingnya planning. Semua benda pun kau nak buat, kena ada planning. Even kau anggap ni sebagai business kau. Sebab tu saya cakap daripada awal tadi, saya anggap dalam bidang saya ni, content creator buat video ni, saya anggap dia sebagai satu business. Satu perniagaan lah bro. Satu perniagaan. Sebab dia menjana pendapatan. Kau nak majukan perniagaan kau, kau kena bagi gift product yang terbaik untuk orang. Betul. So,
Kau malas kau rugi lah tu je. So, aku setuju dengan apa yang kau cakap ni. Kau kena plan lah bro kan. So kepada orang apa tu siapa yang dekat luar sana yang berimpian nak menjadi seperti Iman ataupun seperti abangnya Syakman, korang kena faham satu konsep, merancang. Gagal merancang bermaksud merancang untuk gagal. Yes. Yeah, itu macam lagu merenang ke jendela, menanti luar yang Maha Esa. Bayi pagi meniup lembut. Hari ini saudara, kita dah berikan kepada mereka dana saudara. Ya. Dia bila kacip betul kacip jadi kacip masa 2 lah. Kacip. So aku suka bila nak sembang ilmiah sikit dengan kau ni kan, siapa Man. So bila sembang kacip tu tak. Aku rasa sepanjang aku dah dengan kau sejam setengah ni kacip ni. So kita nak ilmiah sikit. Okay. So bagi kau untuk menjadi seorang content creator kan, penting tak ilmu bro? Knowledge. Knowledge sangat penting weh. Macam kau cakap tadi, orang nampak kau ni macam bila orang nampak kau macam kau borak dengan aku, the outside of you, luaran kau nampak kau ni macam budak ni budak kacip lah. Buat video pun video bodoh lah. Tapi sekarang ni bila aku tengah sembang kau cakap apa? Bro, itulah aku pentingnya perancangan. Sebenarnya bila kau nak buat video pun kau dah rancang awal. Kau dah tahu macam mana aku nak bagi this video dope as fuck to make sure that this video engage with a lot of people kan. So apa pendapat kau mengenai orang yang cakap zaman sekarang ni budak-budak Gen Z ataupun budak-budak yang habis lepas universiti tak nak buat apa-apa, bro, aku nak jadi content creator, nak jadi content creator without knowledge. What do you think? Macam kau pun belajar bro, kau pun habis study kan semua kan. Aku tak belajar. Okay, aku punya knowledge, aku punya level of belajar aku adalah sampai SPM saja. And aku diberikan banyak peluang untuk belajar sebab aku punya result bagus. Aku bukan nak bangga lah, tapi aku tahu aku punya tahap kepandaian kat mana. Betul. Aku tahu aku punya tahap macam mana. So aku banyak dapat offer offshore, aku pernah dapat offer jadi kapten kapal laut untuk belajar nautical studies, nama course dia. Belajar dalam simulator. So aku belajar bawa kapal laut. Betul. Sumpah. Aku tak terima. Sial lah. Aku susah saya nak percaya kau. Betul, sumpah. Aku sebab terpaksa macam tengok budak kau dulu. Betul. Betul. Aku pernah dapat offer and aku tak pergi sebab family aku kena tolong family lah. Family faham. Sebab aku anak lelaki kan. So aku dengan abang aku 3 orang je adik-beradik. So kita orang dah habis sekolah. And keluarga aku pun bukan keluarga yang kaya. Sederhana. So kena tolong diorang buat ni buat tu kan. And bapak aku ni dia tu lah, bila dia cakap A lah. So dia tak izinkan aku untuk pergi ke belajar sambung belajar. And aku kena kreatif lah. Dari situ aku buka otak aku. Bukan belajar sahaja boleh berjaya. Betul. Bukan belajar saja boleh berjaya, tapi knowledge tu penting. Kau perlu belajar untuk berjaya. Itu je. Knowledge ni bukan kita dapat daripada pembelajaran. Knowledge ni macam okey, perbezaan Iman, dia dapat knowledge ni lebih daripada pengalaman. Itu knowledge tu bro. Kan kau buat wiring, kau buat itu, buat ini, kau rosakkan lampu ni, lepas tu kau rosakkan dengan mimpi. Tapi boleh buat balik sebab aku wiring tadi. Main gila tak main gila? Main gila tak main gila. Kau yang tadi yang dia buat balik belakang kan. Kau nampak bontot dia macam tu kan. Nanti jangan main gila. So bagi aku tu aku nak tanya pendapat kau. Ilmu tu penting tak? Ada setengah orang sekarang memang penting. Dia nak terus fokus buat video, ada yang perempuan nak buat video gelik-gelik dan sebagainya. Nak jadi seorang content creator ni, apa nasihat kau kepada diorang nak jadi seorang content creator? Okay, kan saya tadi tak dapat belajar apa semua kan. So saya punya belajar kat luar. Dia belajar tu penting. Belajar tu memang penting. Betul. Tapi bukan belajar berjaya masuk college tu semua. Betul. Bukan itu saja cara untuk kau berjaya. Betul. So ada banyak juga cara lain yang kau boleh belajar juga. Dan ilmu knowledge tu sangat penting. Walaupun kau jadi orang tukang sapu sampah, orang kutip orang ni masuk longkang apa kerja kau luar. Orang sapu sampah, orang kutip sampah, walaupun dia kerja office, dia kena ada knowledge tentang apa yang dia buat. Dia kena ada experience knowledge. Kau kena belajar sebelum kau buat sesuatu tu. Macam tu juga dengan content creator ni. Semua orang nampak content creator, senang kan kau buat video naik kan. Kau buat video kau buat 10 video, 11, 20 video, boleh lah. Buat hari-hari. Try buat hari-hari. Kau kena ada knowledge baru kau boleh buat hari-hari. Macam mana kau nak buat hari-hari?
Dia ingat jadi content creator ni tak ada apa? Tak ada pressure. Pressure. Brain apa panggil tu apa? Producer brain freeze apa kan? Brain rot. Bukan brain. Ha. Itu kau cocok steroid kat kepala otak kau, bukan? Apa tu kita panggil? Brain damage. Brain fog. Brain default. Brain fog. Maksudnya jam. Tu soalan yang berikutnya. Macam tadi kau dah bagi pesanan kat doang. Pernah tak kau alami yang mana kau mati akal? Mati akal ni bukan maksud kau mampus. Bukan tak? Maksudnya dari sudut idea kau tu kau dah rasa macam tak. Itu shot. Okay. Dia lebih kepada kau dah rasa macam uish. Kau nak buat apa lagi semua benda ni kalau aku buat ni ulang balik. Dia okay. Benda ni semua orang kan jadi. Tak kira content creator pun. Kadang kita kerja pun kita petak agak nak buat apa kan. Betul. Kita tak tahu. Yang bezanya content creator dengan kerja lain ni, kau content creator, kau sendiri, kau boss. Kau tak jalan lah. Faham tak? Okay. Itu yang pentingnya knowledge. Bila kau ada knowledge, kau takkan buat konten yang mengarut lah. Gelek-gelek kan. Bercakap tentang orang, provoke orang, buat rage bait. Cai. Oh yeah. Bukan. Oh yeah macam ni. Okay. So kau takkan buat konten yang tak bermanfaat. Biar aku je buat konten tak bermanfaat tu. Kau takkan buat konten yang means tak bermanfaat tapi dia kelakar, dia ada isi, dia promote, tak kisah. Ni kau buat konten yang tak bermanfaat langsung. Itu lah keluarnya konten-konten bodoh, konten-konten yang menghina orang, konten-konten yang bodoh lah. Bila kita cakap bodoh ni kau tengok bodoh, kau tengok konten tu kau tahu ni konten bodoh yang tak ni. Ada yang orang kata apa tak ada input, tak ada tak ada input. Lepas tu klien bayar kau buat konten macam tu je, tak ada effort. Tu lah bila kau tak ada knowledge, kau malas nak fikir. Bila kau tak ada knowledge, kau akan automatik kau malas nak fikir. Bila kau malas nak fikir, kau akan produce konten yang tak berfikir lah, tak guna otak lah. Dan dekat situ lah kau stuck. Bila kau dah tak fikir, kau buat konten yang tak bermanfaat, yang konten yang bodoh tu, kau akan sampai satu point yang kau stuck macam, aku nak buat apa lagi lah? So aku ikut je lah trend ni. Aku ikutlah trend tu. Itulah, kau tak jadi trendsetter lah. Kau tak jadi trendsetter lah. Kau tak jadi pioneer. Kau tak jadi orang yang create. Kau jadi orang yang follow. So kau tak, kalau kau macam tu, kau tak boleh jadi content creator lah. Kau jadi content follower. Kau bukan content creator. Betul. So Man, sepanjang tempoh kau dah, aku rasa betul-betul kau apa orang kata succeed ataupun sukses dalam dunia content creator ni, ambil 3 tahun lah. 3 tahun yang 4 tahun yang betul-betul boom. Ke berapa tahun? 3 tahun. Boom. Gotta get. Boom. Gotta get. Bang. Yo, it's your boy. Okay. Ingat kau seorang je kacil. Okay, so sepanjang tempoh kau 3 tahun ni yang kau betul-betul establish lah dalam dunia content creator ni kan. Apa yang kau belajar sebenarnya? Yang boleh kau share dengan kau punya fans ataupun orang yang mungkin jadikan kau sebagai idola untuk diorang follow path kau. Dia boleh tunjuk kat bapak diorang kan. Papa, abang ni kacip, adik pun kacip. So adik boleh berjaya macam abang ni dengan buat video. Boleh tolong bapa. Betul kau pun kacip. Bapak kau pun dulu kacip. Tak pasal-pasal. So what do you learn? What do I learn within these 2 years to 3 years? Within these 2 years you want to speak in English or what? I can speak in English, but when I speak, you cannot understand. Okay, continue insyaAllah. So marhaba, tak, itu Arab. Okay. So kau jangan sampai aku cakap Perancis. Okay. So, dia apa yang aku belajar dalam tempoh yang sepanjang aku jadi content creator, aku buat video, and benda yang paling penting sekali adalah bukan kau perlu dia sebenarnya kan, kau jangan putus asa je. Itu lah. Apa yang kau belajar, jangan putus asa. Jangan putus asa yang pertama. Yang kedua, rajin-rajinlah berfikir. Dan yang nombor 1, yang paling penting sekali, kena ada knowledge. Faham. Bila kau ada knowledge, baru kau tahu apa yang kau nak kena buat. Nak sampaikan. Apa yang kau nak sampaikan. Bila kau ada knowledge, baru kau tahu yang sebenarnya kau kena planning sebelum kau buat apa-apa. Betul bro. Sebab apa Man, sebab orang budak-budak dekat luar sana ataupun siapa lah, individu-individu yang menyatakan bahawa nak buat video ni jadi content creator senang. Bro, it's not easy bro, because you need to know apa elemen nak hook,
Macam mana nak make sure bila orang scroll tu kan, first 5 second kau nak kena make sure orang stay dekat video kau. Dia betul tak semua orang boleh buat bro. Betul. Lepas tu kau tak boleh expect bila kau post satu video, kau terus dah jadi content creator. Bila kau post satu video tu hit 10 million lah. Aku content creator, aku TikToker. Tak. Nak buka bisnes, semua orang boleh buka bisnes. Nak konsisten dalam bisnes, tak semua orang boleh bro. Betul. Sebab itulah pentingnya ilmu. Yes, tu pentingnya ilmu. Kalau tak ada ilmu macam tadi, 6 video RM100. 6 video RM100. Sial! Dalam viral semua tu kan. Iwak tu Kau memang sial! Ya doh. Dah lah tak ada orang ajar kan. Bapak aku pun ingat, masuk sial budak ni kan. Bapak aku ingat. Bapak aku tak tahu 100 je. Dia tak tahu. Ni kalau bapak aku tengok dia si gelak ni. 6 video tu boleh collect square at least lah. Satu video kalau dia, dan tu kalau permulaan baru kalau dia bagi 250 250 okey lah. lah. Bagi muka sedap kat. 50k kan. 60k okey lah follower. Syok oi. 200 kan. Okey, satu video. Video aku effort pula. Lepas tu yang paling penting sekali, janganlah anggap jadi content creator ni sebagai satu career. Itu yang orang selalu salah anggap. Orang budak-budak ni dia berhenti sekolah, dia memang minat. Dia minat Iman Ali, dia minat Isa Aisyah, dia minat Aisyah Khalid. Iskandar Rahman. Iskandar Rahman. Oh yeah. Oh yeah. Dia minat Iskandar Rahman. Oh yeah. Itu Iskandar Rahman lain. Okay, maksudnya. So dia minat seseorang ni. So dia nak jadi. So bila dia nak jadi tu, dia akan ketepikan pelajaran dia, dia ketepikan sebab dia nak jadi content creator, dia start buat video. Bila kau start buat video, kau tak boleh rasa yang aku suka dia, aku kena jadi dia. Tak boleh. Betul. Kau tak boleh jadi orang. Kau kena jadi diri kau sendiri. Dan kau tak boleh rasa yang kau buat konten tu, itulah kau punya career. Itulah kau punya sumber pencarian mata wang kau. Pendapatan kau. Daripada situ. Tak boleh. Jadi content creator, jadi influencer ni bukan pekerjaan yang tetap. Ada time yang kau akan pisang, ada time yang kau akan masuk. Dia, kalau kau konsisten, kau bagus, kau okey lah. Faham tak? Kau tak bagus, kau tak okey lah. Itu lah, kau punya pendapatan kau. Apa yang dicuba dinyatakan oleh Iman, apa saja yang awak nak buat, content creator ni adalah sebagai satu permulaan untuk wujudkan kau punya self branding. Yes, itu je. Ke depan macam mana pun kau kena ada sesuatu yang kau buat. Kau. I mean like rezeki, kalau ada self branding yang baik mungkin dapat jadi pelakon itu rezeki yang berbeza. Ke depan dia susun lah. Betul? Kehidupan kan macam dia cakap tadi. Buat bisnes ke? Yes, perniagaan itu wajib kan. Takkan kita nak kembali kepada asal kan. Sebab kita dah struggle to build up our self brand dan sebagainya. So last but not least, Iman, sebelum kita nak ke segmen yang terakhir, which is segmen rapid fire. Rapid fire, Rapid fire mana aku tanya kau soalan, kau kena jawab dengan cepat. Okay. Nah, yang tu sekejap lagi. Aku suka tu, aku suka. Yes, aku tahu kau memang akan jawab. Ya, aku memang cepat benda-benda ni. Aku tahu benda yang tak terfikir. Otak aku laju, aku akan jawab. So, Man, mungkin any last word kepada siapa, everyone lah, especially your fans yang mengidolakan kau, yang menggunakan kau sebagai satu orang kata benchmark untuk diorang menjadi seperti kau. So ada any pesanan buat mereka? Pesanan ni, setiap kali saya jumpa orang, setiap kali saya jumpa orang, setiap kali orang minta nasihat saya, benda ni always yang kira saya punya tunjang lah, tulang belakang saya dalam kejayaan saya. Saya akan bagi tahu kepada korang yang di luar sana, jangan lupa untuk berak. Apabila kau berak, kau akan hilangkan segala negativity, benda-benda toksik dalam badan korang. Sebab tu lepas kau berak, kau lega. Selepas kau lega, baru kau boleh dapat positivity dalam hidup kau. Jadi, beraklah sebelum anda diberakkan. Tapi aku suka dengan, aku pernah tengok satu video Iman, dia pernah cakap macam ni tau. Jadilah seperti tai. Walaupun kita di bawah, tapi tak ada siapa berani pijak. Betul. Itu yang kedua lah. Tapi yang berak ni penting. Tapi yang jadilah seperti tai, walaupun berada di bawah, tak ada siapa berani pijak. Walaupun dia tai. Jadilah seperti tai. Hidup kacip. Yeah. Okay, so kita akan ke soalan rapid fire.
Bro, ni episod yang aku rasa paling crazy bro Kau memang shot je. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ke apa segmen yang kita panggil segmen terakhir Boleh producer Nyam kan producer. Tapi aku dah shoot aku punya podcast ni dah hampir 5-6 episod ni tak. First time aku tengok aku punya producer gelap macam nak mampu tu. Kata kau producer pun padahal kau tengah cerita marah ni. Dia gelak tu. Tak respect tu. Tak respect lah bro. Bajet. Aku cuba ajuk kau. Oi, baik kau baik tu. Kau cakap kau boleh baca karakter kan. Kau boleh ajak aku. Assalamualaikum semua. Kita kembali dalam rancangan Sembang Oleh. Itu bukan ajuk, itu kau hina aku. Okay, so bismillah. Kita ke soalan rapid fire. Ini aku tanya kau kena jawab dengan ajuk. Okay. Let's go. Okay. Satu, dua. Sabar. Okay. Yang tanya aku bukan kau. Okay. Bagi soalan habis dulu. Okay. Satu benda kau takkan buat semula dalam konten. Makan. Soalan tak habis lagi. Okay, boleh. Okay. Satu benda kau takkan buat semula dalam konten paling menyesal buat. Main gila. Sebab main gila lah. Main gila. Okay. Antara video kau sendiri mana yang paling cringe bila kau tengok balik? Street food. Sebab aku kau sabar dah. Bukan sebab kau nak kena bunuh. Satu lah. Lawak bodoh yang kau paling bangga pernah buat. Tak strong dah. Kalau tak jadi content creator, kau nampak diri kau sebagai apa? Penagih. Penagih apa? Penagih video. Maksudnya kau akan duduk di bilik. Aku akan duduk di bilik jeriji besi. Betul. Lepas tu kau akan dengar apa yang Azri Walter cakap. Bang! Keluarkan tangan kau daripada seluar. Pergi mandi. Bola nak jantai. Okay. Last but not least. Okay. Antara video kau sendiri yang mana paling cringe bila kau tengok balik? Ni bukan bodoh tau. Ni cringe. Cringe lah. Bodoh tadi yang video Indian tu kan. So yang paling cringe? Cringe aku ada buat video dengan seorang TikToker perempuan ni. Cuna? Cuna? Tak. Barai lah sebab Barai tu. lah. Okay. Kau rasa macam cringe tu? Cringe. Kenapa aku buat video dengan kau at the first place? Okay. Apa yang video paling cringe? Video tu lah. Video tu pasal apa? Video tu pasal tak nak ingat dah. Tak nak sebab dia cringe? Sebab dia cringe. Okay. Perempuan tu cringe tak? Perempuan tu cringe gila. Perempuan tu influencer? Saja pancing. Okay, alright. Thank you man. Thank you sebab sudi spend masa yang aku rasa 2 jam bro. Main gila tak? Main gila 2 jam kau. 2 jam 2 jam tepat kan. 2 jam tepat daripada kita. Lama gak aku orang kau. Lama. Tapi kira episod ni paling gila lah producer sebab terpadam ni semua tadi. Kau bayangkan aku punya team production daripada diorang tengah jaga kamera semua tengah set ke sound system. Aku sangkut tu. Kau sangkut. Aku sangkut. Sampai diorang terpaksa screw balik nak buka lampu. Memang gila. Rupa-rupanya mimpi semata-mata Yeah. Alright guys. Eman, so any last word sebelum kita nak endingkan kita punya Sembang Oye ni kepada mereka? Alright. So thank you so much kepada Sembang Oye. Salah. Okay. Salah. Sembang oh yeah. Sembang oh yeah. Salah. Okay, Kau kena follow aku. Okay. Sembang oh yeah. Sembang oh yeah. Suara kau kena dalam lagi. Okay. Sembang oh yeah. Sembang oh yeah. Dia dalam lagi. Suara kena testosteron lagi. Dalam lagi. Sembang oh yeah. Awak memang mengecakkan saya. Kau cuba tiru. Sembang oh yeah. Sikit. Tak apa, okay. Maksudnya aku memang tak ada orang boleh tiru lah. Yeah. Dia takkan boleh ajuk aku lah nanti. Tak boleh, suara aku dia kena masuk roh dulu. Dia kena masuk roh dulu. Dia satu roh masuk. Tapi jangan ajuk aku lah. Tak lah. Kita jadi diri sendiri lah. Betul, jadi diri sendiri lah bro. Ya. Budak UiTM. Hebat. UiTM, insyaAllah. Alright, any last word kepada your fans ke everyone? Alright, kepada fan-fans aku, jangan jauhilah dadah. Jauhilah maksiat, jauhi arak, jauhi rokok. Video porno. Dekatilah. Jangan. Dia tak ngam memang aku cakap dekatilah tu. Okay. Continue. Dekatilah pada Tuhan. Okay? Yang penting sekali,
terima kasih lah kepada korang yang support saya and selalu menghiburkan diri korang dengan video-video saya. Walaupun video saya tak memberi manfaat, as long as korang terhibur, korang balik kerja, korang stres kan, korang ada masalah hidup, korang boleh tengok video saya. So saya happy bila korang happy. Dan terima kasih juga kepada producer, cameraman, semua yang dalam ni, yang audio man, my man, yang invite saya kepada podcast ni. Minta maaf juga pada producer tadi, lampu tu cabut, lampu tu teranggal, tak tahu macam mana. And jangan jadi kacip lah. Right. Nak jadi kacip boleh, tapi biar bertempat. Nampak? Oh yeah. Okay. Jadi thank you diucapkan kepada Iman Ali. InsyaAllah guys, kita akan jumpa dalam next episode. Thank you so much Iman Ali for your time. Sudi bersama dengan kita dalam Sembang Oye. Gendang gedut, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi dalam Sembang Oye. Assalamualaikum.